Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah Al-Aliyyil Azim. Wa ba'du, alhamdulillah, pertama dan selamanya mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak sedar kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan dari hari Jumaat tanggal 8 Mei 2020 bersamaan dengan 15 Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan penonton-penonton semua dalam keadaan sehat, ceria selalu dan bersemangat untuk menuntut ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat memberikan pencerahan dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Baik, sidang penonton, sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut, mari sama-sama kita tinjau terlebih dahulu berkenaan dengan status terkini kes COVID-19 di Malaysia. Bersama-sama kita saksikan di skrin anda. Kalau kita lihat status COVID-19 2019 di Malaysia, ini adalah pada 7 Mei 2020. Kes terbaru ada 39 dan kes yang sembuh baru 74, dan jumlah kes yang masih aktif ada 1,584, dan jumlah kes yang sembuh ada 4,776, dan kes kematian baharu tidak ada, kosong. Ini satu perkembangan yang baik, dan yang berdukacitakan kita, jumlah kematian setakat ini 107 kes, menjadikan jumlah kes keseluruhan adalah 6,467, dan kita doakan semoga yang sedang dirawat dapat kembali sihat seperti biasa, dapat menjalani kehidupan seperti sedia kala, dan yang paling penting dapat pulang ke pangkuan keluarga yang tercinta. Dan salam takziah juga kita ucapkan kepada ahli keluarga yang ada ahli keluarga yang mungkin terlibat dalam kes COVID-19, dalam kes kematian. Dan seperti yang kita dapat tahu berita terbaru berkenaan dengan murabbi kita almarhum Datuk Ismail Kamus baru saja menghembuskan nafas terakhir. Jadi sama-sama kita bacakan Al-Fatihah untuk almarhum. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga ruhnya ditempatkan bersama dengan orang-orang soleh dan beriman, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Kita kehilangan lagi satu mutiara permata ilmu bagi kita. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita doakan bagi mereka. Baik, okey, kita teruskan perbincangan kita pada pagi ini dengan kita nak kupas berkenaan dengan topik yang boleh tahan juga untuk kita bincangkan pada pagi ini berkenaan dengan sahabatku dermawan. Jadi bagaimana kupasan, bagaimana perbincangan? Sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton-penonton setia Tanyalah Ustaz. Tapi sebelum itu, saya war-warkan terlebih dahulu bagi mereka yang mungkin ada persoalan yang nak ditanyakan pada pagi ini, boleh pergi ke 3 saluran kita. Yang pertama, untuk buat panggilan boleh pergi ke 03 7726 1603, atau nak terus pergi ke WhatsApp juga boleh di talian 011 1233 6480, atau nak terus pergi ke Facebook Tanyalah Ustaz juga boleh di Tanyalah Ustaz TV3. Di sana kita ada buat secara langsung bagi mereka yang mungkin tak berkesempatan untuk melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Tapi sebelum kita memperkenalkan ahli panel yang bakal menjawab persoalan kita pada pagi ini, kita lihat dahulu VT doa yang kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqni fihi rahmatal aitam وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآمنين والحمد لله رب العالمين.
Allah, berikanlah aku rezeki berupa kasih sayang terhadap anak-anak yatim dan pemberian makan orang miskin serta penyebaran salam dan pergaulan dengan orang-orang yang mulia. Dengan kemuliaan-Mu, wahai tempat berlindung bagi orang-orang yang berharap. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah doa sebentar tadi yang dikongsikan untuk paparan Tanyalah Ustaz pada pagi ini sebagai kunci titipan doa perbincangan kita pada pagi ini berkenaan dengan sahabatku dermawan. Jadi sidang penonton setia Tanyalah Ustaz, ahli panel yang bakal menjawab persoalan kita pada pagi ini tak lain dan tak bukan, tidak asing dengan Tanyalah Ustaz, yakni Ustaz Jafri Abu Bakar. Alhamdulillah. Al-Mahmudi di belakang Ustaz. Al-Mahmudi. Jadi apa khabar Ustaz? Sihat Alhamdulillah sihat. Itu dia mungkin awal-awal ni Ustaz kita dah berada 15 Ramadan, mungkin Ustaz ada sedikit kata-kata semangat untuk meneruskan separuh lagi Ramadan untuk penonton-penonton kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wala. Kita masya-Allah sekarang ni Allah pilih kita dan masya Allah memanjangkan usia-usia kita untuk kita berada, kita masuki separuh daripada Ramadan. Maka inilah waktu dan ketikanya untuk kita meningkatkan amalan kita di sisi Allah SWT. Buktikan bahawa kita telah mendapat takwa di sisi Allah SWT. Disebut takwa ini orang yang makin menambah, makin bertambah amalan-amalan di sisi Allah, itu tanda bahawa dia telah menerima takwa di sisi Allah SWT dengan dua sebab. Yang pertama sebab proses tarbiyah yang Allah susun dalam bulan Ramadan ini, kita bertambah amal-amal kita yang kita seolah macam Allah training kita asuh kita dengan amalan-amalan yang banyak. Maka subhanallah, mudah-mudahan dia melekat dalam kehidupan kita amalan-amalan tersebut. Dan yang kedua ialah penghapusan dosa. Jadi makin subhanallah kita beramal dalam bulan Ramadan ini, makin mudah-mudahan terampun dosa-dosa kita dan menambah keringanan kita untuk melakukan ibadat di sisi Allah. Dibuktikan bahawa kita telah mendapat manfaat sebaiknya berRamadan. Masuk ke fasa kedua Ramadan ini, maka kita bertambah-tambah semangat untuk kita menambah amal kita di sisi Allah SWT. Itu berkaitan dengan Ramadan tu. Tambah semangat untuk buat amalan tarbiyah dan juga untuk kita ni perbaiki diri dari masa ke masa. Baik, Ustaz, berkenaan dengan tajuk kita pada pagi ni, ramai yang tanya apa dia kata sahabatku dermawan. Kita nak bincang pasal sahabat ke pasal sifat dermawan tu? Tapi untuk kita cari di mana perbincangan kita, bersama-sama kita dengarkan dahulu mukadimah dari Al-Fadil Ustaz. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama lagi pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah SWT. Tajuk yang nak kita bincang ni tajuk catchy memang dia. Tajuk yang catchy, tajuk yang luas perbincangan dia. Tetapi fokus kita pada hari ini ialah dermawan merupakan salah satu daripada ciri-ciri orang yang soleh. Ciri-ciri kebaikan yang ada pada seseorang. Dan tajuk kita yang nak kita bincang sahabatku dermawan ini dengan maksud apakah ciri-ciri sahabat-sahabat sallallahu alaihi wasallam yang baik yang boleh ada di sekeliling kita, dan apakah influence ataupun pengaruh sahabat-sahabat yang baik ini dalam kehidupan kita. Salah satu daripada kebaikan seorang sahabat ialah bagaimana dermawannya seorang sahabat tersebut. Boleh jadi dia seorang yang soleh, boleh jadi dia seorang yang dermawan, boleh seorang yang banyak sembahyang dia, boleh jadi banyak orang yang banyak solat, macam-macamlah kebaikan-kebaikan yang patut ada kepada seorang sahabat. Dan bagaimanakah ciri-ciri sahabat yang baik yang boleh ada dalam kehidupan kita yang nak kita bincangkan pada pagi ini. Dan mudah-mudahan insya-Allah Allah kurniakan sahabat-sahabat yang baik di sekeliling kita, sebab influence ataupun pengaruh seorang sahabat akan memberi kesan yang sangat hebat kepada kehidupan seseorang, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan duduk di atas jalan ataupun agama sahabat baik dia. Dengan maksud kata, kalau kawan ada sahabat-sahabat yang duduk sekeliling ni, sentiasa akan mempengaruhi kehidupan dia. Seorang pernah bertanya kepada seorang ulama, ceritakan tentang aku. Lalu ulama tu kata, sallallahu alaihi Muhammad, aku tak tahu tentang kamu, aku tak kenal kamu, tapi ceritakan siapakah kawan kamu, aku akan ceritakan siapa kamu. Sebab subhanallah, kehidupan kita sebenarnya dipengaruhi oleh siapa yang duduk di sekeliling kita. Lalu subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, sebab tu kata ulama sallallahu alaihi Muhammad yang selalu encourage kita, selalu memberikan Allah Muhammad supaya kita ni bersungguh-sungguh untuk mencari sahabat-sahabat yang baik. Dan subhanallah, apabila ada seorang sahabat yang baik pada kita ni, maka hendaklah kita jaga sungguh-sungguh, sebagaimana disebutkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia menyebutkan, tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara Muslim yang saleh. Apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang soleh, maka peganglah dia erat-erat.
Allahumma salli alaihi. Sayyidina Umar kata apa? Selepas Islam, selepas nikmat Islam, antara kenikmatan yang paling baik yang Allah berikan kepada seseorang itu ialah apabila Allah memberikan kepadanya sahabat-sahabat yang baik, orang-orang yang soleh. Tuan-tuan, bukan orang yang soleh, dia sahabat yang baik ni bukan sekadar kita cari, tetapi dia kurniaan Allah Subhanahu taala kepada orang yang dia kehendaki. Kalau Allah nak mengubah kehidupan kita, kalau Allah nak menjadikan kita orang yang baik, maka Allah akan kurniakan kepada kita sahabat-sahabat yang baik. Demikian yang disebutkan juga oleh ulama sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Abu Laits As-Samarqandi dia menyebutkan bahawa di antara tanda dosa-dosa kita telah diampunkan oleh Allah Subhanahu taala ialah Allah akan mengurniakan kepada kita sahabat-sahabat yang baik. Allah akan bagi walaupun kita tak cari, walaupun kita tak bersungguh. Dulu waktu kita duduk dalam keadaan nakal, kita tak apa nak baik dulu, kita punya grup WhatsApp, kita geng-geng macam-macam kita lah kan. Kawan-kawan kat friend Facebook kita semua macam kita. Tetapi bila kita dah mula beralih, kita dah mula nak berubah, kita nak dekatkan diri kita kepada Allah, kita dah dapat hidayah, kita bersungguh untuk mencari hidayah tersebut, maka sedar tak sedar Allah telah kurniakan kita di kalangan kita kawan-kawan yang baik. Grup WhatsApp kita dah berubah kepada geng-geng ni. Yang lain-lain pun semua pekat unfriend lah, block lah macam-macam. Subhanallah, saya semak. Tuan-tuan, rupa-rupanya bukan sekadar Allah mengurniakan sahabat-sahabat yang baik sekeliling kita. Sebenarnya tujuan dia ialah untuk Allah nak mengubah diri kita menjadi lebih baik apabila kita dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang baik. Jadi itu di antaranya, subhanallah, di antara mukadimah yang boleh kita bincangkan. Perbincangan kita pada hari ini berkisarkan kepada bagaimana apakah influence dan kesannya dalam kehidupan kita apabila Allah mengurniakan kepada kita sahabat-sahabat yang baik. Dan di antara ciri-ciri sahabat yang baik ialah sahabat-sahabat yang banyak dermanya, banyak sedekahnya, dermawannya dan sebagainya. Sudah pasti dia akan memberi kesan yang baik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Satu benda yang menarik perhatian untuk kita kupas pada pagi ini berkenaan dengan sahabat. Kadang-kadang kita terlupa untuk mencari apakah erti sahabat. Berbeza kawan dan sahabat, mungkin ada perbezaan di situ. Sebentar lagi kita akan war-warkan kepada penonton-penonton. Dan ingat satu perkara dalam kehidupan, kerana bila datang satu manusia dalam hidup kita, ada dua perkara. Yang pertama, nak memberikan kebahagiaan, dan yang kedua, nak mengajarkan apa erti derita. Dua pengajaran dalam kehidupan. Baik, sidang penonton, mari sama-sama kita ambil soalan pertama pagi ini dari sahabat kita di Facebook. Tanyalah Ustaz TV3, dari sahabat kita Sairul Nizam. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Ada dua soalan. Yang pertama, adakah orang yang susah tapi dia kerap memberi sedekah walaupun tidak banyak sekalipun dianggap dermawan? Dan soalan yang kedua, saya ada seorang kawan yang selalu memberi makan kepada kucing-kucing jalanan, bahkan anjing juga diberi makan. Apakah kawan saya itu boleh dianggap sebagai dermawan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Tuan Sairul Nizam atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan dua soalan. Yang pertama, sifat dermawan sebentar tadi, susah tapi suka bagi walaupun sedikit, dan yang kedua, suka memberi haiwan makan. Adakah ini kawan yang disebut sebagai dermawan, Ustaz? Jadi bagaimana? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagus soalan ni. Sairul Nizam, terima kasih Sairul Nizam, sahabat yang sudi untuk menyaksikan melalui Facebook. Dan sekarang ni dah, walaupun kita ber-PKP salih ala si Muhammad, tapi majlis-majlis ilmu ni tetap berterusan kan, subhanallah. Dan saya yakin subhanallah, beza di antara kadang-kadang kita duduk dalam majlis ilmu yang fizikal ni kita duduk. Salah satu kelebihan bila kita tengok secara online ni, kita boleh kongsikan link-link ni, video-video ni salih ala si Muhammad kan, kepada orang lain yang boleh menumpang manfaatnya. Betul, lagi pahalanya sangat besar. Sairul Nizam, terima kasih kerana sudi menonton dan soalan yang sangat baik. Saya teringat akan satu pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Hadis Hasan riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqa dirhamun mi'ata alfin dirhamin. Qalu wa kaifa? Qala kana rajulun dirhamani tasaddaqa bi ahdihima wantalaqa rajulun ila urdi malihi fa akhadha minhu mi'ata alfi dirhamin fatasaddaqa biha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya satu dirham itu dapat challenge, dapat mengungguli 100,000 dirham. Satu dirham, seorang tu bagi satu dirham, dapat challenge 100,000 dirham. Lalu pelik ni, sahabat Nabi SAW pun bertanya, bagaimanakah itu boleh terjadi wahai Rasulullah? Lalu baginda menjelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham. Lalu dia mengambil 1 dirham lalu disedekahkan. Dan ada pula seorang yang memiliki harta yang banyak sekali. Lalu dia mengambil daripada
kantungnya 100,000 dirham untuk disedekahkan. Jadi subhanallah, ada beza tak di antara tu? Seorang itu dia hanya ada 2 dirham. Lalu dia sedekahkan 1 dirham. Maksud separuh daripada harta disedekahkan. Walaupun jumlahnya sedikit tapi nilainya kalau dia on percentage itu sangat besar. Demikian orang yang ada harta yang sangat banyak, kemudian subhanallah dia sedekahkan 100,000 dirham, tetapi mungkin belum sampai kepada tahap salih ala Muhammad separuh daripada harta dia. Kadang-kadang kita sedekah nilai kita sedikit, tetapi yang pertama keikhlasan daripada apa yang kita sedekahkan. Yang kedua mungkin nilai yang sangat besar. Tuan-tuan, bila kita tak punya harta, keadaan kita bersedekah tak sama dengan orang yang banyak harta. Mungkin dengan jumlah dia, dengan harta yang sangat banyak, dia sedekahkan 100,000 tak ada apa-apa rasa baginya sebab pendapatannya mungkin lebih daripada tu ataupun simpanannya lebih banyak lagi daripada tu. Tetapi orang yang tak punya banyak harta, waktu tu subhanallah, yang pertama dia sedekahkan separuh daripada harta dia, 50%. Ada seorang yang duduk dekat madrasah saya. Seorang makcik. Tuan-tuan, waktu dia duduk dekat pondok dekat madrasah saya. Waktu salih alaihi wasallam kami nak buat jalan tu, nak buat wakaf jalan masuk ke dalam madrasah tu, dia kata, boleh tak tolong bawa makcik ke bank? Lalu subhanallah kami pun bawa lah makcik tu pergi kat bank. Dia kata, makcik tolong tak pergi ambil duit dekat makcik sebab makcik tak pandai nak guna ATM. Macam kita pun tolong pergi ambil lah. Dia kata, berapa makcik nak buat keluar ni? RM400 dia kata. 400 nak sedekah. Kita pun keluar lah 400. Tengok-tengok dekat dalam baki bank dia hanya ada RM200. Maksud yang dia ada hanya RM600 saja. Dan itu semata-mata harta dia. Sebab dia tak ada rumah, dia tak ada kenderaan, dia tak ada apa-apa. Yang dia ada hanya RM600 dan dia mampu untuk sedekahkan RM400 daripada 6. Over 50% daripada harta yang dia ada, dia mampu untuk sedekahkan. Ini orang yang sebenarnya kaya. Sebab tu Nabi SAW sebut, subhanallah, sedekah 1 dirham kadang-kadang melebihi daripada 100,000 dirham. Yang pertama dari segi nilai. Yang kedua dari segi orang yang subhanallah tak berapa nak punya ini, tuan-tuan, ketakutan dia daripada kehilangan itu lebih besar lagi daripada orang yang punya banyak harta. Azrin faham lah? Sahabat faham lah? Jadi subhanallah tuan-tuan, ketakutan itu, kerisauan hilangnya harta itu, subhanallah, maka nilai Allah di sisi Allah SWT itu sangatlah besar. Itu yang pertama, salih alaihi wasallam. Ini tuan-tuan, bukan kadang-kadang bukan bentuk nilai itu, tapi keikhlasan dan keimanan di atas salih alaihi wasallam. Sedekah itu dipandang lebih besar di sisi Allah SWT daripada nilai yang dia sedekahkan. Yang kedua, amalan untuk memberi makan kucing, memberi makanan salih alaihi wasallam binatang-binatang salih alaihi wasallam yang macam tak terjaga ini, subhanallah, dia merupakan salah satu daripada amalan yang mulia. Amalan-amalan yang baik. Kadang-kadang kita makan, tuan-tuan, kucing mai subhanallah duduk tepi kita. Dia bukan setakat dia mai, dia letak tangan dia dekat atas paha kita. Lepas tu dia buat mata dia macam tu pula. InsyaAllah dia buat muka kesian. Kita pun jangan duk halau dia, tuan-tuan. Ambillah sikit makanan bagi dekat dia, subhanallah. Sebab sudah pasti ada kelebihan yang Allah berikan salih alaihi wasallam dalam banyak-banyak orang yang duduk dekat situ, dia mai pilih kita. Betul. Sudah pasti ada kelebihan yang Allah nak bagi dekat kita. Kalau ada subhanallah tuan-tuan sekalian salih alaihi wasallam, ada anjing-anjing ataupun binatang, hatta anjing sekalipun subhanallah salih alaihi wasallam, dia juga makhluk Allah SWT. Cuma jangan sampai membuat mudarat kepada masyarakat sebagainya, sampai dipandang yang tak baik sebagainya salih alaihi wasallam. Maka di situ kita kena jaga juga ada adab dan tertibnya, sebab bermasyarakat juga perlu salih alaihi wasallam kepada perhatian dan tindakan yang sepatutnya, subhanallah. Maka memberi makanan kepada binatang-binatang macam ni juga salih alaihi wasallam ada kebaikan di sisi Allah dan merupakan sebahagian daripada sedekah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Awal perbincangan bagi satu soalannya betul-betul memberikan satu sikap yang cukup baik dalam kehidupan berkenaan dengan sahabat. Jadi sidang penonton, biasakan diri dengan norma kehidupan baharu dakwah. Biar tanyalah ustaz yang sampaikan. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Sadaqallahul azim.
Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton-penonton yang masih setia bersama Tanyalah Ustaz pada pagi ini untuk kita meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan sahabatku dermawan. Kalau tadi Ustaz dah kongsikan kepada kita berkenaan dengan bagaimana ciri sahabat yang baik diberikan kepada kita, mudah-mudahan sifat itu ada pada diri kita dan bukan hanya menjadi seorang kawan tetapi juga naik satu level menjadi seorang sahabat yang baik. Kawan kadang-kadang waktu senang dia ada, waktu susah nampak tapi jarang-jarang kan. Tapi kalau sahabat susah senang ada bersama. Itu kita maksudkan pada hari ini sahabatku dermawan. Baik, kita nak terus perbincangan kita. Kita nak ambil soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Zaleha Haji Muhammad Noor. Puan Zaleha Haji Muhammad Noor. Apakah soalannya? Assalamualaikum Ustaz. Ada dua soalan juga. Yang pertama soalan saya, yang mana satukah perlu dalam hidup kita? Sahabat yang dermawan tapi tak solehah atau sahabat yang solehah tapi tak dermawan? Okey. Soalan yang kedua, apakah kelebihan dan kebaikan bersahabat dengan orang yang dermawan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Puan Zaleha, Kampung Melayu Majidi, Johor. Terima kasih Kak Zaleha atas soalan yang ditanyakan. Jadi bagaimana Ustaz katanya tadi, ada kawan dermawan tapi tak solehah dan ada seorang lagi solehah tapi tak dermawan. Bagaimana untuk menyelesaikan silang ini Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Kak Zaleha, masya-Allah, yang sudi untuk bertanyakan soalan. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Muhammad menunjukkan keperhatian Salih ala Sayyidina Muhammad kita terhadap perbincangan kita pada pagi ini. Kak Zaleha dan semua penonton Tanyalah Ustaz yang dirahmati oleh Allah sekalian. Kedua-duanya pun ada kelebihan dia. Salih ala Sayyidina Muhammad. Berkawan dengan orang-orang yang dermawan. Paling tidak kita juga mendapat manfaat dia. Betul. Dia tengok kita susah, tapi dia ni jenis tak semayang lah Ustaz. Jenis kadang-kadang semula aurat pun tak tutup sempurna, tapi dia sangat dermawan Ustaz. Dia sangat. Mudah-mudahan dengan kedermawanannya itu satu hari Allah akan memberikan hidayah kepadanya atas amalan yang dia lakukan. Sebab bila kita buat satu-satu amalan, kata Nabi SAW, sallallahu alaihi Muhammad, sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air memadam api. Subhanallah Ustaz. Dan mudah-mudahan tuan-tuan dengan sedekah yang dia sering berikan itu ataupun kedermawanan, sifat kedermawanannya itu, satu hari Allah akan mengampunkan dosanya dan mengangkat kedudukannya dan dia menjadi orang yang lebih baik. Itu doa kita kepada dia. Kepada sahabat kita yang dermawan tetapi tidak berapa nak soleh tu. Yang kedua dia soleh tapi tak berapa nak dermawan pula. Kan lagu tu kan, Salih Ahmad. Sebab tuan-tuan sekalian, Allah SWT, dermawan ini merupakan salah satu daripada cabang-cabang kebaikan. Boleh sebab tu pintu syurga ni banyak tuan-tuan. Ada pintu syurga solat, ada pintu syurga puasa, ada pintu syurga sedekah, ada pintu syurga jihad fi sabilillah. Banyak subhanallah Muhammad tuan-tuan, jalan-jalan ataupun pintu-pintu syurga yang Allah sediakan kepada hamba-hamba dia. Jadi kadang-kadang ada orang dia mampunya sedekah hebatnya. Sebagai seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang kaya, mereka punya harta untuk sedekah, sedangkan kami ni tak ada apa-apa untuk sedekah?" Kata Nabi SAW, "Tidakkah tasbih itu sedekah, tahmid itu sedekah, tahlil itu sedekah, mengajak orang kepada makruf, menghalang orang daripada mungkar itu sedekah, bahkan mengangkat satu benda yang melintangi jalan orang mukmin itu juga sedekah." Jadi subhanallah Muhammad, mungkin dia kurang sedekahnya tetapi dia rajin qiyamul lail, mungkin kurang sedekahnya tetapi dia rajin puasa sunat. Subhanallah, masing-masing tuan-tuan ada kelebihan-kelebihan sendiri yang Allah berikan. Salih ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, berkawan dengan orang yang kurang solehnya tapi sifat dermawannya, ada manfaatnya untuk kita mudah-mudahan, dan kita doakan dengan sifatnya itu Allah akan mengurniakan kepadanya jalan-jalan soleh. Yang keduanya, orang yang soleh tapi tak apa nak dermawan, mungkin ada jalan-jalan kebaikan yang lain yang dia buat dalam kehidupan yang kita tak tahu. Salih Ahmad. Yang keduanya soalan tadi, Salih ala Sayyidina Muhammad, tentang manfaat berkawan. Subhanallah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Apakah kelebihan kita berkawan dengan orang-orang yang dermawan ini? Ataupun orang-orang yang baik ini, orang-orang yang punya sifat-sifat kebaikan ini. Kata Nabi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitabnya Salih ala Sayyidina Muhammad, Tanbihul Ghafilin, dia sebut man jalasa ma'as salihin, siapa yang suka duduk dengan orang-orang saleh, orang-orang yang banyak buat amalan, orang-orang yang dekat dengan Allah, siapa yang suka duduk dengan orang saleh, maka Allah akan menambahkan untuknya perasaan cinta untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Kita kawan dengan baik, kawan dengan Da'i Azrin yang sangat soleh ni, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi apa yang kita akan dapat bila dia melakukan kebaikan, kita pun cenderung untuk melakukan kebaikan sama macam dia.
Jadi subhanallah, inilah kepentingan bila kita duduk salih alaihi Muhammad berkawan dengan orang-orang baik ni. Dia akan membawa kecenderungan kita. Tapi majalasa ma'al orang besar, kata Imam Ghazali, barang siapa yang suka duduk dengan orang-orang fasik pula, orang yang suka kepada kemaksiatan, orang yang suka kepada perkara-perkara yang melanggar perintah Allah, maka Imam Ghazali kata Allah akan menambahkan kepadanya perasaan berani berbuat dosa dan kemaksiatan dan mendorong dirinya untuk melakukan kemaksiatan, kemudian menunda-nunda pula taubatnya. Sebab tu tuan-tuan, subhanallah Ustaz Syamat, tak rugi kita berkawan dengan orang baik-baik. Jangan kata apa, saya tak baik Ustaz, sebab macam mana saya nak berkawan dengan orang baik? Bukan macam tu. Sebab kita tak baiklah kita nak berkawan dengan orang baik. Bukan nak tunggu kita baik nak berkawan dengan orang baik. Tak. Sebab kita rasa kita tak baiklah kita nak berkawan dengan orang baik, supaya dengan kehidupan orang baik itu akan mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Betul. Itu tujuan dia. Mudah-mudahan insya-Allah menjadi manfaat. Terima kasih kepada Kak Zaliha yang bertanya soalan tadi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, betul. Bila mana berkawan dengan sahabat yang baik, dia mungkin mendorong kita untuk melakukan perkara kebaikan, kerana kadang-kadang kita ni bagi nasihat tak jalan juga, tapi bila mana melihat satu contoh dari sahabat itu Ustaz, dia akan terdorong untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Jadi penonton-penonton, Ustaz, kita ada kelainan dalam bentuk pertanyaan soalan. Kalau biasanya di Facebook, di WhatsApp dan juga pemanggil, tapi kita ada VT mereka yang bertanyakan soalan. Silakan. Masya-Allah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ada satu soalan yang ingin mendapat pendapat daripada Ustaz. Pengalaman daripada saya mempunyai seorang sahabat yang dia suka sangat bersedekah, tapi pada saya sumber tu daripada sesuatu yang agak meragukan. Adakah patut saya tegur dia dan tanyakan daripada mana sumber-sumber yang dapat, sebab kadang-kadang ni saya risau akan kecilkan hati dia. Terima kasih. Itu dia soalan yang ditanyakan tadi. Bersedekah memang seronok, memang rajin, memang ada sifat dermawan, tetapi sumbernya itu daripada mana dan diragui, itu yang dirisaukan. Macam biasa kita lihat berkenaan dengan Robin Hood, ya. Okey, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya tadi, saudari Najiha, atas soalan yang ditanyakan. Jadi macam mana Ustaz untuk baik soalan ini? Silakan. Wah, dahsyat ni macam soalan SPM ni. Ya, tahan Masya-Allah. KBKK. Alhamdulillah, terima kasih kepada Najiha tadi yang bertanyakan kepada soalan Subhanallah Ustaz Muhammad. Dan ini kelainan betul ni, Masya-Allah, ada tanya pada Facebook, ada tanya pada melalui telefon, ada yang BT, Masya-Allah. Subhanallah Ustaz Muhammad tuan-tuan, dan walaupun ber-PKP, tanya Ustaz tetap tak pernah jatuh dia punya kehebatan dia. Subhanallah Ustaz Muhammad. Baik, ada beberapa isu pertama. Yang pertamanya ialah bersedekah daripada perkara-perkara yang tidak baik, sumber yang tidak halal. Kata Nabi SAW, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima daripada yang baik-baik. Jangan sallallahu alaihi Muhammad, sungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima melainkan yang baik. Itu keadaan mafhum daripada hadis tersebut sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah, ada orang menyangka bahawa dia mendapat sumber-sumber yang haram, dia bermuamalah dengan muamalah yang haram, kemudian cara untuk dia mensucikan muamalah tersebut ialah dengan bersedekah. Dia faham macam tu. Jadi dia menipulah, dia rasuah lah sebagainya. Dia kata, Ustaz ni saya bagi duit ni sedekah saya. Lepas tu dalam hati dia kata apa? Saya sedekah ni dengan tujuan untuk mensucikan daripada perbuatan-perbuatan dia yang salah. Itu merupakan salah satu daripada pandangan yang sangat salah. Sangat salah. Tak ada istilah cuci harta dengan kita cuci harta yang haram dengan harta yang sedekah. Yang disebut sebagai cuci harta ni misalnya tuan-tuan, dengan kita membayar zakat atau sedekah itu ialah harta-harta yang kita takut ada di dalamnya daripada yang syubhat ataupun yang kita tak sedar. Bukan benda yang kita purposely buat ataupun sengaja buat. Itu tak boleh. Tak ada istilah yang macam tu, dan Allah tak akan terima daripada sedekah yang kita bagikan dan kita berikan daripada sumber-sumber yang tidak halal. Allah tak akan terima. Nabi SAW sebut dalam itu, Allah baik dan Allah tak menerima melainkan yang baik-baik saja. Itu isu yang pertama. Yang kedua, sallallahu alaihi Muhammad, ialah bagaimana keadaan kita kalau sahabat kita tu kita sangka dia macam tu. Dia tu rajin sedekah, tapi kita rasa macam dia ni duit dia tu daripada sumber yang haram ke? Duit tu, tuan-tuan, sangka-sangka tidak membawa kepada kebaikan. Sebab tu antara benda yang kita kena ada dalam diri kita ialah kita belajar untuk bersangka baik dengan sahabat kita, bersangka baik dengan orang lain.
salli ala sayyidina Muhammad. Apatah lagi orang tu kita nampak dia tu orang yang sangat kuat dalam ibadat dia, antaranya ialah sedekah. Dia rajin sedekah sungguh. Kita sampai timbul dalam hati kita, dia ni sedekah ni duit main mana ni? Duit main mana ni? Banyak sangat duit dia ni. Ni mesti menipu. Ni mesti apa ni duk tipu orang. Ni mesti apa? Kita bersangka. Allah sangat melarang orang daripada kita bersangka buruk kepada orang lain. Betul. Nabi SAW sangat tak suka kita bersangka-sangka buruk pada orang lain. Unless memang tahu kata memang dia buat benda tu. Sangka-sangka jangan. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sangka baiklah kat dia. Mudah-mudahan dia duk ambil daripada yang baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Kan kita sangka baik. Tapi kalau sungguh-sungguh nampak macam tahu kata apa yang dia buat tu, maka waktu tu inilah peranan seorang sahabat sallallahu alaihi wasallam, ialah sahabat itu menegur. Sallallahu alaihi Muhammad. Sahabat itu akan menegur sallallahu alaihi Muhammad. Sebab di antara kriteria seorang sahabat yang baik ialah kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sahabat yang saleh akan selalu membenarkan dan menasihati kita apabila kita salah. Itu kriteria seorang sahabat yang saleh. Kalau tuan-tuan nak jadi seorang sahabat yang baik kepada seorang sahabat yang lain, maka tuan-tuan kena ada kriteria ni. Apa dia? Selalu membenarkan dan menasihati bila dia salah. Sebab apa? Sebab kita tak mau dia sentiasa tenggelam dalam kemaksiatan. Tuan-tuan gamak ke dia orang baik dengan kita, dia tu kawan baik kita, subhanallah, suka tolong kita waktu kita susah, tiba-tiba dia dihumbankan ke dalam neraka, dia dibakar dalam neraka. Dalam keadaan kita tahu perbuatan dia tu akan memasukkan dia ke dalam neraka. Nanti di depan Allah dia kata apa? Kamu ni mengaji bukan main, selalu tiap-tiap hari tengok tanyalah ustaz ustaz dekat TV tu. Subhanallah, cari ilmu bukan main, semayang bukan main, tapi aku buat benda salah, kuatlah kamu nak tegur. Sampai hati kamu buat kat aku macam ni. Dia kata kat kita macam tu, subhanallah. Maka tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, inilah sahabat yang sesungguhnya. Bukan sahabat hanya suka senang-senang saja ataupun sahabat yang memuji kerana biasa-biasa saja. Ungkapan Arab menyebutkan sadiqaka man sadaqaka la man saddaqaka. Boleh macam punya kokok-kokok tu kan. Kata sallallahu alaihi wasallam, Arab kata apa? Sahabat sejatimu ialah sentiasa jujur. Sahabat sejatimu adalah yang sentiasa jujur. Yang ni kalau salah diingatkan, bukan yang sentiasa membenarkan kamu. Kamu buat apa semua betul belaka. Cumanya sallallahu alaihi wasallam faham tuan-tuan. Jadi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang baik, dia akan menasihati sahabat dia. Kalau dia dah salah, dia akan tegur. Sebab apa? Sebab dia sayang pada sahabat dia. Dia takut sahabat dia akan terus tenggelam dalam kemaksiatan. Cuma tegurlah dengan cara yang hikmah. Cara yang hikmah ni dengan maksud bukan lembut, bukan semata-mata lembut. Ada maksudnya tegur secara berhikmah ni ialah kita menegur dia dengan cara yang dia boleh terima. Faham? Kadang-kadang kita tegur dia, ada sahabat kita yang kita kena tegur dia dengan bentuk keras. Dia nak cakap slow-slow tak boleh. Dia kena cakap ni aku macam tu. Ada kawan dia macam tu, dia boleh faham. Ada utara tu. Kan? Ada setengah kawan-kawan kita kena cakap lembut-lembut, jenis hati tisu punya, jenis drama TV kan. So jadi yang ni kita kena tegur dia cara lembut. Ada sahabat kita yang kita kena tak boleh tegur direct. Dia kena ada orang lain belum bagi tahu dekat dia. Maksudnya kita faham kawan kita macam tu, dan itulah cara teguran yang sesuai disebut sebagai bil hikmah, secara hikmah tu. Tapi jangan meninggalkan teguran kepada sahabat seandainya kita menyaksikan bahawa dia melakukan kesilapan dalam kehidupan dia. Itu tanda kita kasih dekat dia. Wallahu a'lam, mudah-mudahan jadi manfaat. Tanda kasih pada sahabat, membenarkan dia, membetulkan salah dan silapnya, saling menasihati di antara satu sama lain, dan cara nak menegur. Ustaz sebutkan kepada kita tadi, jangan sampai cedera hatinya, tegur dengan lemah lembut, tegur dengan penuh hikmah. Baik, kita ambil soalan seterusnya di WhatsApp. Tanyalah Ustaz dari sahabat kita. Namanya tidak tertera di situ. Ada Ibu Sal di bawah itu ya. Baik, Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Adakah yang dikatakan sahabatku dermawan itu dia sentiasa ada bersama kita dalam keadaan susah dan senang, bukan dari segi material sahaja, malah sentiasa ada membantu di samping akhlak yang mulia? Tanpa berkira dengan waktu, tenaga, buah fikiran dan situasi, dalam bersahabat kerana Allah di samping mencari keredaannya supaya sama-sama dapat mencapai tujuan yang diberkati Allah di dunia hingga akhirat. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sal atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan ciri sahabat baik itu sentiasa bersama ke lagu mana Ustaz? Itu dia. Ya, jadi silakan Ustaz. Lagu mana? Lagu mana? Akhirnya dia keluar. Ya.
lagu hari raya kot. Dan tahun ni jangan silap-silap nyanyi lagu raya. Silap lagu raya dia bahaya. Baik, Allah SWT. Ibu Sal, terima kasih atas soalan WhatsApp. Salih ala Sayyidina Muhammad yang disampaikan tadi, Masya Allah. Dan mudah-mudahan kami semua dapat menumpang manfaat daripada soalan yang ditanyakan. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau sebut tentang sedekah ini ataupun derma ni, dia bukan semata-mata dalam bentuk material. Betul. Yang kita faham ni, kalau sedekah ni, mesti duit saja. Tak, sedekah boleh jadi, salli ala Sayyidina Muhammad, kita tolong sahabat kita dalam kesusahan, itu juga sedekah. Kita tolong mengangkat barang dia daripada bawah ke atas, daripada atas kenderaan. Kata Nabi SAW, itu juga sedekah. Salli ala Sayyidina Muhammad, meringankan beban seorang sahabat yang lain, itu juga sedekah. Bahkan kadang-kadang kita berjumpa dengan kawan kita dengan wajah yang manis, itu juga sedekah. Kan Salih Azmat jumpa muka macam tu. Ni pasal kita jumpa dia. Ini ada masalah apa dengan aku ni? Muka dia macam tu. Rupanya dia puasa. Teruk sungguh nampak puasa tu kan. Letih sungguh. Letih sungguh nampak gaya tu. Jadi subhanallah Salih Azmat tuan-tuan, berjumpa sahabat dengan wajah manis tu. Sebab apa? Sebab mententeramkan jiwa sahabat. Seorang sahabat itu juga sedekah. Jadi subhanallah banyak cabang sedekah dalam kehidupan kita yang kita selalu anggap sedekah ini semata-mata dalam keadaan material saja. Jadi subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, dan bila kita ada sahabat-sahabat macam ni yang sanggup susah senang bersama, salli ala Sayyidina Muhammad, maka dia merupakan sahabat yang baik. Ada 3 kategori sahabat kata ulama. Kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi. Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi dia sebut apa dalam kitabnya Hidayatul Salikin, ada 3 jenis sahabat yang kena ada dalam hidup kita ni. Yang boleh muncul dalam hidup kita ni. 3 jenis sahabat yang boleh muncul dalam hidup kita ni. Yang pertama, salli ala Sayyidina Muhammad, apa dia? Umpama makanan yang tidak kita perlu pada setiap waktu. Ini sahabat paling baik kan. Kita duduk dengan dia ni kira macam kalau dia tak ada tak boleh. Macam makanan ni, dia ni salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tak makan ni tak boleh ni. Salli ala Sayyidina Muhammad ni. Kalau kita ada kawan macam ni, ni hebat ni. Yang kedua, umpama ubat yang kita perlukan ketika sakit dan kita tak perlukan ketika sihat. Ada time kita perlu dia. Dia ada. Waktu kita tak perlu dia pun tak ada. Dia disappear. Tu, dia macam cheat semua gitu kan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Sekejap ada, sekejap tak ada. Tapi time kita perlu dia ada. Ni sahabat ni pun okey juga ni macam ni. Yang ketiga ialah sahabat yang umpama penyakit. Yang memang kita tak perlukan dia, bahkan kita perlu untuk menjauhinya. Yang ni orang sahabat tak boleh pakai punya. Dia duduk dengan kita tambah sakit kita. Dia duduk dengan kita lagi kita qaplah jingga dia panggil. Jadi serabut keadaan kita subhanallah. Jadi tuan-tuan salih selamat, pilih kawan, mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kawan yang umpama makanan tadi. Setiap masa pun kita perlukan dia. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kawan seumpama makanan dan kawan seumpama ubat, itu yang diperlukan. Tatkala susah gundah gulana, dia datang memberikan sinar cahaya. Wow. Okey, terima kasih. Baik, kita nak berehat seketika. Biasakan dengan kehidupan norma baharu dakwah. Biar tanyalah ustaz yang sampaikan. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang tukang besi. Adapun penjual minyak wangi akan memberi kamu minyak wangi tersebut, atau kamu membeli daripadanya, atau kamu mendapat bau yang harum daripadanya. Sedangkan tukang besi pula akan membakar bajumu dan kamu juga mendapat bau yang busuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah bertemu kembali bersama penonton-penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, untuk sama-sama kita meneruskan perbincangan kita. Ingat, bersahabatlah dengan sahabat yang jujur, kerana sifat jujur itu ada pada seorang sahabat yang terbaik dalam kehidupan kita. Nak cari satu aja perkataan dalam diri seorang sahabat, jujur dalam kehidupan, memberikan pada kita satu perjalanan hidup yang baik. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita. Kita nak ambil persoalan di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Sal Rasik Cici. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Ada 2 soalan. Yang pertama, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seorang dermawan kerana jubah dan gamis yang dipakai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sanggup diberi kepada sahabat yang meminta demi menjaga persahabatan? Dan soalan yang kedua,
siapakah di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kekayaan yang luar biasa dan sangat bersifat dermawan? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Salrasid Cik Ci atas soalan yang ditanyakan. Cantik soalannya, dua soalan berkenaan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi Ustaz, untuk soalan pertama berkenaan jubah dan gamis yang mana sahabat minta, Rasulullah bagi. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Salrasid Cici. Ya, insya-Allah ni pun favorite ni ya. Top fan. Alhamdulillah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Bagus soalan tadi, yang apa yang kita boleh kongsikan. Rasulullah SAW merupakan orang yang paling dermawan. Salli ala Muhammad. Nabi SAW orang yang paling dermawan, sangat dermawan dia. Subhanallah, salli ala Muhammad. Sebab Rasulullah SAW merupakan role model. Laqad arsalnaka illa macam saya sebut, Nabi SAW ini merupakan uswatun hasanah, contoh teladan yang paling hebat. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kalau nak kira dari segi kedermawanan, maka Nabi SAW merupakan orang yang paling banyak dermanya. Di antara perkara yang Nabi SAW biasa buat ialah apabila diminta oleh Nabi SAW, ditanya oleh Nabi SAW tentang pakaiannya, Nabi SAW boleh bagi langsung pakaian yang dipakainya, disebabkan salli ala Muhammad tak mahu sahabatnya yang berkeinginan kepada pakaian tersebut merasa kecewa apabila dia teringin nak pakai macam mana yang dipakai oleh baginda Nabi SAW. Boleh bayang tak macam, oh cantiklah baju Ustaz ni, Masya Allah Nabi. Tunggu Ustaz, buka baju pegat dia. Allah, pasal punya nak jaga hati orang tu, takut nanti kalau subhanallah dia suka kepada pakaian yang dimiliki oleh kita tu, sekali dia tak dapat dan hatinya kecewa. Betul. Allah subhanahu tu Nabi SAW punyalah nak jaga hati di kalangan sahabat-sahabat baginda Nabi SAW. Dan kalau nak cerita kaya Nabi SAW, Nabi SAW sangat kaya. Tetapi Nabi SAW tak meninggalkan sebarang harta. Sebab apa? Sebab harta yang dimiliki oleh Nabi SAW semuanya disedekahkan. Semua disedekahkan. Nabi SAW tak senang duduk dia apabila hartanya tidak disedekahkan. Satu hari Nabi SAW tengah semayang para sahabat, cepat-cepat Nabi SAW bangun. Biasanya Nabi SAW duduk dulu, berzikir apa sebagainya. Tapi hari itu Nabi SAW cepat-cepat bangun. Sahabat tanya Rasulullah, kenapa Rasulullah? Dia kata ada sedikit daripada harta yang diberikan kepada aku yang belum aku agihkan. Sebab dia tak suka Sallallahu menyimpan harta, dan Nabi SAW sangat banyak dermanya. Sallallahu. Itu pertama. Yang keduanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapakah sahabat Nabi SAW yang subhanallah sangat dermawan, yang sangat kaya dan sangat dermawan? Tercatat dalam sejarah ramai sahabat-sahabat Nabi SAW yang kaya raya dan sangat dermawan. Antaranya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sahabat-sahabat Nabi ramai yang berniaga. Sayyidina Umar berniaga, Sayyidina Abu Bakar berniaga, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Abdurrahman bin Auf berniaga, Abu Darda berniaga asalnya. Ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW yang berniaga dan mereka mempunyai kekayaan yang luar biasa. Sayyidina Uthman bin Affan juga orang yang kaya. Lalu subhanallah Sayyidina Muhammad, mereka sangat kuat bersedekah. Bukan setakat kuat bersedekah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an pernah bersedekah, menginfakkan seluruh hartanya pada perang Tabuk. Waktu perang Tabuk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa yang disedekahkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an? Seluruh hartanya. Sehingga ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, apa yang tinggal kepada kamu Rasulullah? Tak ada apa yang tinggal kepada kamu wahai Abu Bakar. Dia kata yang tinggal hanya Allah dan Rasul saja. Seluruhnya disedekahkan. Subhanallah. Boleh bayang tak macam mana keadaan orang yang bersedekah dengan seluruh harta? Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ini tuan-tuan contoh. Itu pun kalau pun tak disedekahkan seluruh hartanya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, kata Nabi SAW, sedekah yang disedekahkan oleh Sayyidina Abu Bakar sallallahu alaihi Muhammad, segenggam sedekah dia ni, segenggam sedekah dia tak mampu di-challenge oleh sedekah seluruh ahli Madinah. Seluruh orang sedekah dengan segenggam sedekah gandum yang disedekahkan oleh Sayyidina Abu Bakar, itu tak akan mampu untuk challenge dengan maksud keikhlasan dia bersedekah tu. Itu pun bukan segenggam dia sedekah. Dia sedekah seluruh hartanya fi sabilillah. Maka tuan-tuan, inilah sifat kedermawanan para sahabat. Sebab apa? Sebab beriman kepada janji-janji Allah dan janji-janji Nabi SAW tentang kelebihan bersedekah.
Allahu a'lam. Allah rasa tersentak bila Ustaz cerita berkenaan dengan soalan yang kedua tadi tentang contoh-contoh cerita sahabat yang banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, macam kisah Sayyidina Umar sebentar tadi yang cukup-cukup hebat. Itu yang kita patut jadikan contoh dalam kehidupan kita. Baik, kita nak ambil soalan seterusnya di WhatsApp. Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Faizal Barcelona. Baik, okey. Assalamualaikum Ustaz Nadai. Seseorang yang melazimi bersedekah, juadah berbuka sehingga sengaja masak dalam kuantiti yang banyak untuk dibagi-bagi pada jiran terdekat. Adakah sifat sebegini merupakan sifat sebegini walaupun bukan sedekah berbentuk wang boleh dikategorikan sebagai dermawan? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Faizal Barcelona atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan masak juadah banyak lebih kan, bagi kat jiran walaupun satu dua jenis lauk tetapi habis satu taman dia bagi. Wow, satu sikap yang hebat ya. Jadi macam mana Ustaz, pandangan Ustaz, adakah ini juga termasuk dalam sifat dermawan? Oh, masya-Allah. Terima kasih pada Faizal Barcelona. Sama ada Faizal duduk di Barcelona ataupun peminat Barcelona. Peminat. Terima kasih Faizal dan semua sahabat-sahabat yang menyaksikan. Semoga Allah selamat. Soalan sangat manfaat. Tuan-tuan perasan tak satu benda? Dulu waktu kita dekat kampung dulu, Salih Al-Syamat, mak kita selalu buat benda ni. Ya. Setiap petang Salih Al-Syamat sebelum buka puasa, mak kita akan buat satu jenis kuih. Dia buat bagi lebih. Kemudian dia beritahu dekat kita, Salih Al-Syamat, bawa kuih ni sikit pergi rumah makcik, bawa pergi rumah mak ngah, pergi rumah Kak Cah, suruh bawa hantar. Kita pun pergi hantar lah Salih Al-Syamat. Nah, mak pesan, beritahu kat mak cik, bagi beritahu kat Kak Cah tu nanti mak nak bekas tu balik. Dia buat apostrofi. Lepas tu kita pun bawa lah pergi bekas tu dekat rumah Kak Cah lah, rumah mak cik nak lah apa semua. Sebagainya Salih Al-Syamat. Kemudian nanti sampai kat rumah Kak Cah tu, Kak Cah tu, oh mak nak bekas balik. Okey sekejap. Dia pun pergi kat dapur dia ambil bekas tu dan dimasukkan makanan yang baru. Makanan yang dia masak. Kemudian subhanallah kita pun balik ke rumah. Setiap rumah yang kita pergi, kita hantar satu makanan, dia akan bagi balik dengan makanan yang baru. Jadi subhanallah, mak kita hanya masak satu makanan saja, tapi hari itu kita makan 3 atau 4 jenis makanan. Sebab apa? Sebab barakah. Betul. Sebab tu subhanallah Ustaz Syamad, tuan-tuan, kalau dulu-dulu kita sangat berkasih sayang. Waktu kita duduk kat kampung dulu, jiran sebelah rumah kita itu seolah-olah macam saudara yang rapat kita walaupun dia tak ada hubungan saudara dengan kita. Salih Syamad, anak orang anak kita, anak orang, subhanallah Syamad. Kita dulu terjun sungai, mandi sungai kat belakang rumah Salih Syamad. Yang tunggu kat tepi sungai tu, yang pegang rotan tu bukan ayah kita, tu jiran sebelah rumah kita. Naik cepat. Dia kata macam tu. Kita pun naik semula, dia balun belakang kita, subhanallah Syamad. Balik rumah tak berani cakap kat ayah. Pasal apa dia buat macam tu? Sebab dia mengambil tanggungjawab menjaga anak tu seolah macam anak dia. Dan kita tak berani nak cakap kat ayah kita, sekali kita kena balun lagi sekali. Faham tak Syed Mat? Sekarang ni cuba buat macam tu tengok. Report polis lagi kan. Sebab kita dah tak ada kasih sayang. Kenapa wujudnya kasih sayang? Kenapa tautan hati itu sangat hebat? Kenapa Allah melimpahkan barakah? Sampai dekat kampung dulu rumah tak ada pagar, tuan-tuan. Syed Mat. Sebab apa tak ada pagar? Sebab tak ada orang nak masuk pecah rumah kita. Ya, betul. Sebab Sebab Allah melimpahkan barakah. Allah menautkan kasih sayang kepada seluruh ahli kampung. Sebab di antara amalan orang kampung dulu ialah sama-sama berkongsi makanan, bersedekah. Salih Al-Syamat, satu benda yang kita tinggallah sekarang ni dan merupakan amalan yang sangat baik dan sangat mulia. Maka dengan keberkatan itu, selain daripada makanan yang kita masak satu dapat banyak, subhanallah, di sebaliknya Allah melimpahkan barakah pada kampung tersebut dan juga Allah menautkan hati orang-orang di kampung tersebut. Itu di antara kelebihan daripada kita berkongsi juadah makanan yang kita nampak simple tapi manfaat dia sangat besar. Mungkin kita boleh praktiskan sekarang ni. Duduk di taman-taman dan sebagainya, pasing-pasing paling tidak kepada jiran sebelah rumah kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Walaupun nampak biasa tapi sebenarnya satu amalan yang luar biasa, memberi makanan, masak lebih, bagi makanan sebelah rumah kan. Tambah-tambah bulan Ramadan ni nak berbuka kan, hantar makanan ke jiran-jiran yang terdekat, tapi yang jangan dihantar makan tengah hari saya. Kan bulan Ramadan. Baik, kita ada soalan seterusnya. Ini soalan datangnya dari pesanan suara dari sahabat kita yang ingin bertanyakan soalan juga berkenaan dengan sahabat yang dermawan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ada seorang kawan saya ni, dia berniaga online. Dan dia memang suka derma dekat kawan-kawan lah. Macam-macam barang cuma kat kami dapat. Baju semua. Baru-baru ni bulan Ramadan, dia menaga makanan pula. Dan macam biasalah, dia bagi kawan-kawan merasa. Cuma masalahnya Ustaz, lepas dapat makanan tu, dia minta kami tolong promote.
Kalau makanan tu sedap, tak apalah Ustaz. Kita orang faham orang nak berniaga kan. Masalahnya makanan tu macam kurang sikit. Macam mana nak tolong promote benda yang tak betul? Betul tak Ustaz? Lagi satu, niat derma tu dah jadi macam ada udang di sebalik batu. Apa pandangan Ustaz? Terima kasih. Oh, dia baik ada makna tu. Kan ayat tu lebih kurang gitulah kan. Tapi kalau kita tengok dia macam win-win situation kan. Dia bagi dan mungkin dia mengharapkan balasan. Jadi bagaimana Ustaz berkenaan dengan situasi ni Ustaz? Mungkin Ustaz ada pencerahan berkenaan dengan situasinya. Silakan. Baik, terima kasih sahabat kita Bob yang bertanyakan soalan audio tadi ni, masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagus soalan ya. Ya, bagus. Yang pertamanya sahabat tu dia berniaga. Berniaga ni Ustaz Semak merupakan salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Nabi SAW biasa berniaga dalam kehidupan dia, dan berniaga merupakan salah satu daripada amalan-amalan yang baiklah Ustaz Semak untuk kita mencari pendapatan sumber rezeki yang halal dalam kehidupan kita. Ustaz Semak dia merupakan satu benda yang baik, dan dia memanfaatkan sahabat-sahabat dia. Dalam ramai-ramai dipilih sahabat-sahabat dia. Dia rajin sedekah baju, dia rajin sedekah makanan. Bila dia buat berniaga makan, dia bagi makan, dia bagi kat kawan-kawan dia. Tuan-tuan, bukan semua orang boleh buat macam tu sebenarnya. Ramai di kalangan sahabat-sahabat kita yang berniaga, tapi dia tak bagi macam tu. Ya, betul. Tolong Ustaz promote berniaga aku, dia tak bagi makanan kat kita. Tolong Ustaz promote baju yang aku berniaga, yang jual ni, dia tak bagi baju kat kita. Ada orang berniaga macam tu. Tapi kalau seorang sahabat yang dia berniaga dan dia mampu berkongsi dengan apa yang dia berniaga itu kepada sahabat-sahabat dia, ini merupakan seorang peniaga yang baik. Dan dia menunjukkan hubungan yang baik di antara kita dengan dia. Dia trust kita, dia percaya dekat kita. Sebab tu dia bagi kat kita. Tuan-tuan, bagi bukan bagi saja. Bagi itu modal, tuan-tuan. Tidak, dia beli baju, dia nak sedekah kat kawan dia tu, maksudnya apa? Dia telah kurangkan modal dia telah burnkan, dia telah kan, betul kan tu? Betul. Dia telah kerugian sebenarnya dekat situ. Tapi itu menunjukkan hubungan yang baik dan kepercayaan dia terhadap kita. Betul tuan-tuan? Maka jangan khianati kepercayaan dia dan jangan bersangka buruk dengan dia. Dia ini derma-derma ni ada udang di sebalik mi ni. Kan salih alaihi Muhammad. Mi dengan udang nampak sedap pula sembang bagi-bagi ni kan. Tapi sembang sembang. Tuan-tuan, ni ada benda ni yang tersembunyi. Tuan-tuan, jangan sangka buruk dengan dia. Dan waktu tu kita tak dalam ramai-ramai sahabat dipilih aku. Maksudnya apa? Maksudnya salih alaihi Muhammad, kita ni orang kepercayaan dia. Betul. Orang yang dia harapkan. Dan waktu tu tuan-tuan jangan pula berselindung disebabkan dia bagi kat kita makanan tersebut, kita tak mampu untuk bercakap betul dengan dia. Dan dia kata, dia lagi kalau aku cakap betul dia tak pergi terus lepas ni. Okeylah, tuan-tuan faham tak Ustaz? Jadi salih alaihi Muhammad atas kepercayaan dia di kalangan sahabat-sahabat dia memilih kita. Maka kita juga salih alaihi Muhammad mengambil jalan itu sebagai apa? Sebagai jalan untuk kita berterus terang dengan dia supaya dia tidak berterusan melakukan kesilapan. Tak ada orang yang nak berniaga benda tak elok, tuan-tuan. Tak ada orang yang nak berniaga benda tak elok. Salih alaihi Muhammad. Saya teringat ada satu kisah seorang pak cik dia pergi beli temikai. Lalu dia balik pada isteri dia. Dia kata, potong temikai ni. Bila potong temikai ni, salih alaihi Muhammad, isteri dia kata apa? Apa abang beli temikai tawar? Tak manis langsung. Temikai pun tak manis, temikai pun keras tak manis. Dia kata, kamu nak komplain kepada siapa ni? Kamu nak komplain kepada saya? Takkan saya sengaja nak pergi beli? Takkan abang sengaja nak pergi beli salih alaihi Muhammad temikai yang tak sedap? Kan? Ataupun kamu nak komplain kepada peniaga? Takkan peniaga tu sengaja nak jual buah temikai yang tak sedap? Sebab mesti dia nak harap orang beli lagi buah temikai yang dia jual kan? Ustaz Semat. Lepas tu kamu nak komplain siapa? Kamu nak komplain kepada orang yang tanam tu. Takkan orang tanam tu dia, ya Allah bagilah buahku temikai yang tak sedap. Takkan macam tu. Betul tak? Habis kamu nak komplain apa? Kamu nak komplain kepada Allah. Allah yang jadi tu. Waktu tu dia terdiam. Jadi tuan-tuan, tak ada orang yang nak bagi satu benda yang tak baik. Saya lihat Semat. Kalau utama-tama orang berniaga kan, dia mesti nak supaya dia ada repeat customer. Jadi mungkin dalam kesilapan dia masak tu kurang sedap dan sebagainya, dia tanggungjawab kita bila dia bagi kita rasa, maka kita tegur dia balik, bagi tahu dekat dia, kata ada kurang sikit kat sini apa sebagainya. Salih alaihi Muhammad, tuan-tuan. Dengan ikhlas teguran tersebut di atas kepercayaan dia beri kepada kita untuk kita mempromosikan produk-produk dia apa semua sebagainya. Dan bersangka baiklah atas usaha yang dia buat tu dan memilih kita sebagai sahabat yang salih alaihi Muhammad dia percayai untuk kita memberikan komen yang baik dan membantu perniagaan dia, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu a'lam. Dalam ramai-ramai kawan kita yang dia bagi makna jadi situ, dalam ramai-ramai kawan kita yang dia ingat. Jadi kita nak berehat seketika, biasakan dengan norma kehidupan baru dakwah. Biar tanyalah ustaz yang sampaikan. Berehat seketika, jangan ke mana-mana.
Sahabat yang baik itu, bila melihatnya, kamu teringat pada Allah. Bila mendengar katanya, menambahkan amal kamu. Dan bila melihat amalannya, mengingatkan kamu pada akhirat. Mungkin ada di antara kita yang mempunyai sahabat seperti itu. Mungkin dia boleh dipanggil sebagai sahabat yang dermawan. Itu kunci untuk perbincangan kita pada pagi ini. Tajuk yang simple tetapi membawa makna yang cukup luas dalam kehidupan, sahabatku dermawan. Kita nak teruskan perbincangan kita pada pagi ini untuk kita ambil soalan-soalan dari penonton-penonton setia Tanyalah Ustaz untuk kita jawab sehabis baik. Dan sekarang kita ambil soalan dari Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Azad Muhammad. Azad bin Mahbub. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Adakah dengan menyampaikan ilmu yang bermanfaat seperti kongsi di Facebook atau WhatsApp dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis sahih Nabi SAW boleh dikira sebagai sedekah? Bolehkah dikira sebagai dermawan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Tuan Azad bin Mahbub atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan kongsi kata-kata hikmah ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW, kalam ulama dan sebagainya di media sosial. Itu juga boleh dianggap sebagai sahabat baik dan sahabat dermawan. Jadi bagaimana Ustaz? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Azad yang bertanyakan kepada soalan salli ala sayyidina Muhammad. Okey, macam mana keadaannya agaknya kalau seorang sahabat kita yang susah, tiba-tiba dalam kesusahan dia kita tengok kemelaratan dalam kehidupan dia, lalu kita ambil sedikit duit dan sebagainya, kemudian kita ubah kehidupan dia menjadi lebih baik. Ya. Adakah itu dikira sedekah? Sudah pasti dikira sedekah. Bagaimana pula keadaannya kepada seorang sahabat kita yang melarat, subhanallah, kemudian kita sedekahkan sesuatu kepadanya yang dia bukan hanya selamat dekat dunia, bahkan selamat hingga ke akhirat dan mendapat kemuncak kenikmatan masuk ke syurga Allah SWT. Maka ini sudah pasti menjadi sedekah yang jauh lebih baik. Ya, subhanallah, tuan-tuan, nilaian sedekah bukan hanya atas RM1, tetapi kadang-kadang kita menyampaikan satu ilmu kepada sahabat kita dan dia beramal dengan ilmu tersebut sehingga menyelamatkan dia dunia hingga akhirat. Ini merupakan salah satu daripada usaha yang sangat ataupun derma yang sangat baik. Sebab itu tuan-tuan jangan kedekut dengan ilmu. Bila kita dapat satu ilmu, saya selalu ajak tuan-tuan, bila kita buat live lah, kita buat Musallih Azmat sekarang ni dah tak boleh nak pergi ceramah kat masjid sebagainya. Bila kita buat live dekat Facebook kan, Musallih Azmat Muhammad, maka kita ajak kawan-kawan tolonglah share. Tujuan share tu sebenarnya bukan untuk kita. Tujuan share tu bukannya sebenarnya untuk nak promote sangat, tetapi tujuan share tu ialah supaya dengan ilmu yang kita dapat tu orang lain pun dapat ilmu yang sama. Betul. Subhanallah. Dan mungkin amalan dia jauh lebih hebat daripada kita. Kita dapat ilmu tu, kita tak jadi lagi nak buat amal tu. Tapi dengan dia dapat ilmu tu, silap-silap dia beramal dengan amalan tersebut dan sehingga menyebabkan dia dimasuk ke syurga Allah SWT. Maka apa kita akan dapat? Macam mana kita bersedekah RM1 yang Allah gandakan pahala dekat kita, demikian juga kita sedekahkan ilmu kepada seseorang itu yang akhirnya subhanallah setiap amalan yang dia buat kita akan mendapat manfaatnya. Kata Nabi SAW, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa tunjuk satu benda kebaikan maka pahala baginya seperti mana dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Kita akan tumpang pahala amal yang dia dapat itu sehingga ke yaumul qiyamah sampai ke syurga Allah SWT. Tuan-tuan, ini sedekah yang paling best. Jadi kita orang-orang yang Musallih ala Sayyidina rajin tengok Tanyalah Ustaz ni kan, salli ala Sayyidina Muhammad, dapat sikit-sikit ilmu, tulis dekat itu sahabat yang baik ini umpama makanan yang kita perlu pada setiap hari sebagai contoh kan. Ataupun macam ubat yang kadang kita perlu, kadang kita tidak. Tetapi jangan jadi sahabat yang macam penyakit yang kena jauh. Contohlah Sayyidina ataupun jualah kita sembahyang duha hari ini sebagainya. Sayyidina apa maklumat-maklumat yang kita dapat tu kita kongsikan supaya orang lain pun mendapat manfaat, dan manfaat itu bukan hanya setakat dunia sehingga ke akhirat. Mudah-mudahan dia menjadi derma yang baik yang Allah akan ganjarkan pahala yang sebaiknya untuk dia, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Memberikan jalan keluar dari masalah sahabat-sahabat kita yang datang, memberikan satu motivasi petunjuk kepada kita. Mungkin ada yang bermasalah nak cari jalan keluar, tak ada siapa nak nasihat. Akhirnya yang datang itu digelar sebagai sahabat yang baik, sahabat dermawan dalam bentuk memberi nasihat yang terbaik. Baik, kita ambil soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Puan Nur Hayati Ismail.
Okey, itu kita akan ambil selepas ini dan kita ambil sahabat kita yang awal dahulu. Kita ambil Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Baik, apakah soalannya? Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Di musim virus COVID-19 ini, saya melihat betapa sifat dermawan rakyat Malaysia tak kira kaum, agama mahupun parti politik, semua berganding bahu memberi sedikit sumbangan yang termampu dari duit poket sendiri. Ada juga antara grup WhatsApp secara sukarela menubuhkan tabung khas dan membuat kutipan untuk ahli grup yang terkesan disebabkan PKP ini dan kepada siapa yang memerlukan bantuan. Bertepatan dengan hadis Nabi SAW, tidak sempurna iman seseorang yang tidur malam kekenyangan sedangkan ada jiran tetangga yang kelaparan. Mohon pandangan Ustaz tentang hal ini. Terima kasih. Terima kasih juga Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad dengan soalan yang dikongsikan pada pagi ini. Menarik soalan Ustaz. Berkenaan dengan dia masuk hadis Nabi dan juga tentang saling sahabat menjaga di antara satu sama lain, saling berkongsi. Bagaimana Ustaz? Ini sifat sahabat yang baik ni. Silakan. Ya, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih sahabat kita Faizal bin Ahmad yang bertanya kepada soalan Allahumma salli ala Muhammad. Betul, kadang-kadang antara hikmah yang terzahir apabila berlaku sesuatu dugaan dalam kehidupan kita, salli ala Muhammad, ialah wujudnya persatuan. Wujudnya kebersamaan. Kalau dulu masing-masing pekat berpecah belah, masing-masing benci-membenci, kadang-kadang salli ala Muhammad. Nah, tetapi bila berlaku sesuatu, tujuan di antara kita nampak hikmah dia ialah berlakunya salli ala Muhammad, penyatuan. Orang berkasih sayang, orang makin baik, subhanallah salli ala Muhammad. Dan salah satu benda yang kita nampak bila berlakunya COVID-19 di negara kita ni ialah terzahirnya banyak dermawan. Terzahirnya banyak sifat salli ala Muhammad, tolong-menolong di antara satu sama yang lain. Dan kita subhanallah masing-masing berebut untuk memberikan pertolongan. Bahkan yang memberikan pertolongan itu juga di kalangan orang-orang yang salli ala Muhammad duduk dalam keadaan dia sendiri pun susah. Nah, salli ala Muhammad. Sebab tu Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat bertanya, sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Salli ala Muhammad. Kata Nabi SAW, sedekah yang paling afdal ni apa dia? Jahdul muqilli salli ala Muhammad. Apa maksud dia? Sedekah daripada orang yang serba kekurangan. Salli ala Muhammad. Jadi dia berasa macam dia susah, tapi dia berasa macam ada orang lebih susah daripada dia. Salli ala Muhammad. Ni waktu ni kita nampak ni, tuan-tuan. Sebab tu ada orang yang mampu untuk sedekah RM10, dia sedekah RM10. Dia tak mampu untuk diam saja dalam grup WhatsApp sebagainya. Orang duk ni, tengok ni ada orang susah kat sini, jom kita pekat-pekat tolong, pekat-pekat bantu. Ada salli ala Muhammad NGO, ada asatizah, ada salli ala Muhammad yayasan sana dan sebagainya yang keluar salli ala Muhammad sekadar untuk menolong orang yang dalam kesusahan. Tuan-tuan, kita jarang nampak keadaan macam ni pada ketika biasa. Tetapi pada musim PKP ni ataupun musim COVID-19 ni, kita tengok terzahir ni, ramai ni, masya-Allah. Tuan-tuan, rupa-rupanya itu di antara hikmah yang berlaku yang Allah nak munculkan apabila berlaku wabak COVID-19 negara kita ni. Terzahir sifat-sifat kedermawanan. Mudah-mudahan dia menjadi manfaat yang sebaik untuk kita seluruhnya dan mudah-mudahan juga berkat daripada kita banyak bersedekah ini Allah akan mengangkat wabak ni daripada negara kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tapi betul saya bila mana kita nak lihat sahabat yang baik dalam kehidupan, kadang-kadang kita ramai kawan tapi nak tengok siapakah yang boleh digelar sebagai sahabat. Lihatlah ketika mana kita ditimpa musibah, tangan mana yang mencapai bahu dahulu, pegang tangan itu, lihat ke belakang siapa sahabat tersebut. Mungkin yang dahulunya kita tak kenal, mungkin yang dahulunya kita benci, tetapi bila mana datang satu musibah dalam kehidupan, dia datang membantu dari benci timbulnya sayang. Baik, kita nak ambil soalan seterusnya di WhatsApp Tanyalah Ustaz, tapi sebelum itu kita dengarkan dahulu soalan dari penonton kita. Ada VT soalan ni, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i. Alright. Okey, saya ada nak tanya something lah. Saya ni kira bertuah lah sebab saya ada kawan saya yang suka menderma, suka buat benda sukarelawan. Tapi saya awal-awal tu sekali dua tu saya ikhlas lah. Tapi lama-lama saya rasa macam berat hati pula. So saya nak tanya, boleh tak kalau kita nak tolak, ajakkan kawan kita yang nak buat baik tu, Ustaz?
dia mula-mula ikhlas dan lama-lama dia jadi macam berat dan dia kata tadi boleh tak nak tolak sahabat dia, nak kata kat kawan dia tak payahlah buat kan. Kan menarik juga soalan ni. Terima kasih kepada sahabat kita yang bertanyakan soalan ni. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit cara untuk membetul balik keadaan ni, Ustaz. Silakan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila Allah kurniakan kepada kita sahabat, terima kasih sebab kita Daniel tadi ni. Masya-Allah salli ala Muhammad. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Segak tengok wajahnya tu. Masya-Allah sayyidina tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memberikan segala kebaikan kepada Daniel. Amin. Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertamanya tuan-tuan, apabila Allah kurniakan kepada kita sahabat-sahabat yang demikian, menunjukkan bahawa Allah nak memberikan kebaikan kepada kita. Allah tak hantar sahabat yang baik tu tuan-tuan kepada orang lain. Allah hantar sahabat yang suka derma, yang suka buat amal-amal kebajikan ni, suka buat program-program kesukarelawan itu semua. Kesukarelaan. Betul ke tak? Tak betul. Tak betul kan? Kan buat program sukarela kan. Jadi sebab Allah tak pilih dia kepada orang lain. Allah pilih kita. Allah pilih dia duduk di kalangan kita. Maka tuan-tuan sedar tak sedar, subhanallah Muhammad, dia seolah-olah macam Allah nak mendorong kita untuk melakukan perkara yang sama. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, dan dia ajak kita. Dia tak ajak orang lain. Salli ala Muhammad. Dan mungkin kita, tuan-tuan, kerja untuk buat kerja sukarela ni, kerja untuk membantu orang yang susah ni, tuan-tuan, ni bukan kerja main-main. Ini kerja yang sangat mulia dan bukan semua orang mampu untuk buat kerja tersebut. Sungguh tuan-tuan. Dan kadang-kadang kita ada kemampuan tapi kita tak tahu macam mana cara untuk kita pergi. Saya ni teringilah nak sedekah tapi saya tak tahulah macam mana saya nak pergi cari orang susah. Apa channel dia? Apa SOP dia? Macam mana cara dia? Kita tak tahu nak buat. Tapi macam mana cara Allah nak bagi kita boleh buat benda tersebut? Allah zahirkan kepada kita sahabat yang melakukan perkara tersebut, maka kita follow, kita ikut dia saja. Jadi kita nampak pada kita sebut subhanallah Allahumma salli ala Muhammad. Rupanya Allah menzahirkan sahabat yang macam ni pada kita supaya kita boleh melakukan benda yang sama. Dan dah faham dah saya sebut. Tu nikmat Allah bagi tu. Tu nikmat tuan-tuan Allah bagi kat kita, kawan-kawan yang macam tu. Salih ala Muhammad. Tapi kadang-kadang ada sampai satu tahap kita rasa macam aku tak boleh follow dia. Dia ni laju sangat. Dia ni laju sangat. Dia sekejap sana kejap ni. Kita dengan komitmen kerjanya, kita dengan komitmen keluarganya, dengan apa sebagainya. Dia mungkin Salih ala Muhammad walaupun dia ada keluarga tapi cara dia berbezalah. Dia mampu untuk tinggal keluarga dia. Kan, pergi sana, pergi sini. Kita tak boleh nak follow dia. Maka tuan boleh tak kita nak menolak ajakan dia disebabkan ada tanggungjawab kita? Boleh, tak ada masalah apa. Apa saja benda-benda benda-benda yang sunat yang kita bukan asalkan dia bukan benda wajib. Benda-benda yang sunat yang kalau kita buat ada pahalanya, kalau kita tinggal pun taklah menjadi dosa, maka subhanallah boleh saja kita nak beritahu dekat dia, minta maaflah kali ini aku tak boleh ikut. Nanti next time aku boleh ikut. Dan jangan rasa bersalah dengan benda tersebut. Unless dia sangat memerlukan kita, tuan-tuan kita consider lah. Kalau kamu tak pergi nanti tak ada siapa nak tolong aku angkat barang apa semua. Kalau tak pergi nanti aku tak boleh nak buat, maka you consider lah. Tolong consider lah. Tapi kalau macam tak apa, kita dah ada team dah. Saya Semat dia kata jomlah pergi. Tapi Saya Semat aku hari ni aku kerjalah, ada urusan tugas aku yang tak boleh nak pergilah. Boleh tak Saya Semat aku escape dulu tahun untuk kali ni, next month aku pergi. Dan mungkin waktu tu dalam keadaan kita tak mampu untuk pergi, kita bagi dia dalam bentuk yang lain. Sebagai contoh bantuan kita dalam bentuk kewangan, sebagai support yang lain supaya dia boleh meneruskan kerja-kerja dan kita menumpang pahala di sisi apa yang dia lakukan dalam keadaan kita tak pergi itu. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat yang sebaiknya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan berkenaan dengan soalan dari sahabat kita Daniel yang bertanyakan sebentar tadi. Dan kita nak ambil pula soalan di WhatsApp. Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Kak Mas yang bertanyakan soalan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ustaz katanya, adakah orang yang sering mendahului dalam memberi salam sambil memberikan senyuman setiap kali bertemu dengan orang Muslim yang lain tanpa mengenalinya? Adakah di kalangan ini juga orang yang dermawan Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Kak Mas atas soalan yang ditanyakan. Katanya ini dermawan dalam bentuk salam dan senyuman. Adakah boleh juga dikategorikan sahabat aku dermawan Ustaz? Silakan. Baik Allah Ustaz. Terima kasih Kak Mas atas soalan yang sangat baik. Allahumma salli ala Muhammad. Betul lah Kak Mas, salli ala Muhammad. Di antara amalan Nabi dan para sahabat ialah suka bagi salam. Sebab Nabi SAW suruh sebarkan salam. Nabi SAW suruh sebarkan salam. Masuk Nabi SAW para sahabat ke Madinah, Nabi SAW suruh kita berkasih sayang. Macam mana cara untuk kita berkasih sayang? Kata Nabi SAW, sebarkan salam, sebarkan salam. Jadi para sahabat semua tuan-tuan, Allahumma salli semangat untuk menyebarkan salam. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad.
Tuan-tuan, sehingga kan semua orang berebut nak bagi salam dulu. Ya. Semua orang berebut. Siapa pun tak boleh nak challenge Nabi SAW. Nabi punya cepat bisa. Jumpa je Nabi SAW bagi salam dulu. Sampai ada sahabat pernah sembunyi sekali. Dia nampak Nabi SAW lalu. Dia kata, kali ni aku nak bagi salam dulu pada Nabi SAW. Sebelum Nabi bagi salam dekat aku. Elok Nabi SAW sampai. Dia lompat depan Nabi. Tak sempat dia bagi salam. Nabi bagi salam dulu. Subhanallah. Berebut-rebut nak bagi salam dulu ni. Sebab apa? Memang kita tengok. Logiknya macam mana? Apa hukum bagi salam? Apa hukum bagi salam? Hukum dia sunat. Apa hukum jawab salam? Wajib. Hukum dia wajib. Salih ala Muhammad. Antara benda sunat dengan benda wajib, mana lebih besar pahala dia? Wajib. Benda wajib lah. Lebih besar pahala daripada yang sunat. Tapi pasal apa para sahabat berebut nak bagi salam dulu? Patutnya yang berebutnya yang jawab salam lah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apabila dia memberikan salam, dia dapat pahala sunat. Tetapi dengan dia bagi salam tu, orang yang duduk depan dia tu dapat buat benda yang wajib. Kalau dia tak bagi salam tu, maka orang tu pun tak buat benda wajib. Dan setiap kali dia encourage orang untuk buat satu benda, dia akan mendapat manfaat dia. Dia akan menumpang manfaat dia. Maka dua dia dapat. Satu dia dapat yang sunat atas yang dia bagi. Satu dia dapat dia encourage orang untuk melakukan kebaikan. Kalau disebut mandala ala khair falahu mithlu ajri fa'ali, siapa tunjuk satu benda kebaikan maka pahala bagi seperti yang dia melakukan. Mungkin ganjaran pahala orang tu menjawab salam itu dia pun tumpang sekali. So dua pahala dia dapat. Sebab tu berebut para sahabat untuk menjadi orang yang mendahului memberi salam. Nabi SAW sebut akhir zaman orang dah tak bagi salam kepada orang yang orang akan bagi salam kepada orang yang dia kenal saja, tapi orang tak bagi kepada yang dia tak kenal. Kita sekarang ni lagi teruk tuan-tuan sekalian. Yang kenal lagi kita tak bagi salam. Nak pergi mana tu? Bagilah salam. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sebab salih ala Sayyidina Muhammad memberi salam ni tuan-tuan, ini perkataan yang awal-awal yang diajar oleh malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Salam. Dan salam juga merupakan ucapan ahli-ahli syurga. Salih ala Sayyidina Muhammad. Qila salaman salama, Allah sebut dalam Quran. Nanti dalam syurga semua orang bagi salam, bagi salam, bagi salam. Tuan-tuan nak jadi ahli syurga, praktislah siap-siap dengan bahasa ahli syurga memberikan salam, subhanallah. Dan dia merupakan sedekah yang paling baik. Termasuk dalam sedekah ialah senyum. Tapi jangan tabung lalu pun dia senyum. Pasal apa ni senyum ni? Sedekah. Bukan maksud begitu. Saya lihat bila kita bersedekah tuan-tuan, bila kita senyum kepada saudara kita, maka saudara kita akan tenang hatinya melihat wajah kita tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, memberi ketenangan kepada jiwa ataupun hati sahabat itu juga dikira sebagai sedekah, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu a'lam. Kan berkenaan dengan salam dan senyum, tadi dua sedekah yang dianggap sebagai baik juga ketika mana kita bertemu dengan sahabat kita. Tapi contoh saya mungkin Ustaz nak beri sikit jawapan ringkas untuk soalan ni. Kalau orang tu dia hanya bagi salam pada orang yang dia suka saja Ustaz. Bukan dia kenal, dia tak kenal satu hal. Dia orang kata apa? Dia kenal tapi baik okey perangai pun tak bagi juga, tapi dia hanya bagi pada orang yang dia suka dan hanya sama-sama jantina sahaja dia bagi. Jadi macam Ustaz untuk situasi ni? Dia bersalahan dengan apa yang Nabi SAW suruh lah. Nabi SAW suruh kita buat apa? Nabi SAW suruh kamu beri salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Bukan cerita orang kenal pun pilih juga, selektif juga. Oh yang ni dia ni tak okey dengan aku, tak bagi salam dia. Dia ni tak boleh pergi ni, yang ni bagi salam. Pasal apa? Dia ni baik dengan aku. Tak, Nabi SAW suruh kita bagi salam kepada orang yang kita kenal, termasuk dengan orang yang kita tak kenal pun Nabi SAW suruh kita bagi salam. Kita kena praktis macam tu lah. Pergi supermarket, Salih Ahmad, tengok orang pertama masuk. Orang pertama yang depan kita tu, Assalamualaikum, dia berhenti. Dia tengok kita atas bawah. Kenal ke? Taklah. Nak praktiskan apa yang diajar oleh Nabi SAW ialah memberikan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Kita boleh berubahlah insya-Allah. Dan merupakan satu amal yang sangat baik. Sekarang ni dah tak boleh ni. Tak boleh salam ni sebab PKP kan, SOP kan. Maka kita memberikan salam itu yang terbaik insya-Allah, mudah-mudahan jadi. Wallahu sahabat yang baik, rajin memberi salam, rajin senyum, menenangkan kita dengan salamnya dan senyumnya. Baik sidang penonton yang berbahagia dan dirahmati Allah, sahabat itu umpama bintang, ada tetapi kadang-kadang kita tak perasan adanya dia memberikan sinar cahaya. Baik, kita berakhir di sini dahulu di TV3. Tanyalah Ustaz akan bersambung 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Ada 3 perkara yang boleh mengeratkan hubungan persahabatan kita. Yang pertama, berilah salam ketika bertemu dengan dia. Yang kedua, sediakan dia tempat yang baik di dalam satu majlis. Dan yang ketiga, panggillah dia dengan panggilan yang disenangi. Ini 3 perkara yang boleh mengeratkan hubungan kita dengan sahabat kita untuk menjaga hubungan sentiasa dalam keadaan selesa dan disenangi. Baik sidang penonton yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat atas apa yang diberikan sebentar tadi, 3 perkara. Dan kita nak teruskan perbincangan kita. Terima kasih dahulu diucapkan kepada semua penonton yang masih setia menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru sambungan 30 minit di TV 9. Baik, kita nak ambil soalan seterusnya di WhatsApp Tanyalah Ustaz dari sahabat kita, Tuan Abdul Hamid. Tuan Abdul Hamid. Baik, apakah soalannya? Baik, kita tinjau. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya tentang sikap sahabat. Okey. Soalannya, apakah hukum meninggalkan grup WhatsApp bagi mengelakkan dosa kerana ahli-ahli grup sering membincangkan perkara yang tidak bermanfaat dan suka berkongsi gambar-gambar yang tidak sepatutnya dengan tujuan bergurau dan bersuka-suka. Dan kerana mahu meninggalkan grup, saya dituduh mahu memutuskan silaturahim. Jadi bagaimana Ustaz? Terima kasih kepada Tuan Abdul Hamid atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan meninggalkan grup WhatsApp. Dan ada tambahan sikit Ustaz. Kalau duduk dalam grup WhatsApp tapi senyap aja kan, tak bercakap apa, orang panggil tak menyaut, orang sembah apa pun tak masuk, itu boleh disebut sebagai sombong juga ke Ustaz? Sama tak kehidupan di luar dengan sahabat dan juga di dalam grup WhatsApp? Silakan. Bagus soalan tu ya. Soalan yang kedua tu menarik sangat tu. Senyap je tu. Baik, Allah silent reader lagi. Silent reader. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada Abang Abdul Hamid, sahabat saya yang bertanyakan kepada soalan, dan soalan juga kepada Da'i Azrin tadi ni. Subhanallah, Ustaz Syamad. Adakah dikira sebagai orang yang memutuskan silaturahim bila kita left satu grup disebabkan kita tak suka dengan konten dekat dalam dia? Sahabat-sahabat yang duduk dekat dalam tu suka berbincang, suka bercakap benda-benda yang tak sepatutnya, bincang benda-benda lucah sebagainya, sampai kita sendiri rasa tak selesa. Baik, yang pertama ada subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Kalau mampu kita nasihatkan. Tapi bukan semua orang mampu ni. Sebab Nabi SAW sebut, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dicegah dengan tangan dia, dengan kuasa yang ada pada dia. Dia boleh cakap. Fa illam stati' fa bilisan ni, kalau tak mampu dengan lisan. Lisan ni dalam bahasa Facebook tu tulislah. Kalau dengan kuasa tadi mungkin dia admin, kan, orang yang cakap merepek-repek dia tendang gelang dekik sebagainya kan. Ataupun dia nasihatkan sebagainya. Kalau tak mampu, salih alaihi dia nasihatkan dengan bahasa-bahasa yang baik, salih alaihi supaya dalam keadaan menasihati itu tidaklah mengguris perasaan sahabat-sahabat yang lain. Fa illam stati' fa bi qalbi fa innahu adhafu iman. Dan kalau tak mampu juga, dia rasa tak tenang dan tak rasa tak tenteram dalam hati dia, salih alaihi Muhammad, dan itu adalah selemah-lemah iman, kata Nabi SAW. Maka kalau mampu, nasihat. Tapi kita pun tak boleh nak nasihat. Betul. Bila kita nasihat, kita pula yang kena. Oh, ni dah jadi ustaz lah. Oh, ni ustazah jadian lah. Macam ustaz Miss Gera semua dia keluar, dia kata kat kita. Kita pun sakit hati. Salih alaihi Muhammad. Maka dalam keadaan kita nak mengelak daripada suasana-suasana yang tidak baik, yang akan mencenderungkan kita juga nanti, bukan kita pun ada nafsu kita juga. Kadang-kadang dia hantar gambar-gambar yang macam tu, kita menimbulkan keinginan kita untuk melihat pula salih alaihi Muhammad, dan akhirnya kita sendiri yang terjebak. Kan, salih alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, kita tinggalkan grup tersebut disebabkan kita tak mau untuk bersekongkol dengan dia, tidaklah dikira sebagai memutuskan silaturahim. Itu salah faham tu orang kadang-kadang. Salih alaihi Muhammad. Dan saja-saja left grup pun, dia add ustaz. Kita ni tu berpuluh-puluh grup WhatsApp. Dia add ustaz semua. Lepas tu tak beritahu pun, tak intro pun, tak minta izin pun, macam tiba-tiba tarik masuk dalam rumah dia. Jadi kita pun rasa macam Ustaz Syamad, saya dah banyak dah grup semua ni. Dia nak buat macam mana Ustaz Syamad? Kita left grup. Bila kita tinggalkan grup tersebut, dia kata pula, inilah ustaz yang tak erti nak menjaga adab. Tadi waktu dia jemput kita, dia tak cerita pasal adab pun, paling tidak mesej lah dulu apa sebagainya kan. Jadi subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keadaannya berbeza dalam grup dan keadaannya berbeza juga bila kita duduk macam ni. Kita duduk bermuamalah dengan masyarakat di sekeliling kita ni, berbeza dengan keadaan kita duduk dalam keadaan virtual macam tu, dalam keadaan maya yang sebegitu. Sebab tu kalau orang yang duduk diam-diam dalam grup itu pun taklah dikira
dikira sebagai orang yang apa dia panggil apa tadi? Sombong. Sombong. Salih Ahmad sebab norma dia begitu. Ya. Nah, ada orang yang jenis duduk dekat dalam tu dia diam saja. Ada orang dia sangat Salih Ahmad, dia suka untuk respons. Orang pantau komen sikit dia respon. Pantau komen sikit dia respon. Paling tidak dia buat macam ni je. Dia hantar itu je. Pun cukup dah kat dia bagi dia. Dia berasa Salih Ahmad. Dia rasa bertanggungjawab untuk dia respon. Dan setiap kali kita post satu benda pun kalau ada orang respon, kita akan rasa seronok untuk kongsikan dan kita rasa macam dihargai sebagainya. Betul. Maka semua orang memainkan peranan yang penting. Salih Ahmad dia atas rasa tanggungjawab dia terhadap Salih Ahmad group tersebut. Dan subhanallah Salih Ahmad pastikan, cuma satu saya nak minta sahabat-sahabat yang dirahmati sekalian, pastikan grup WhatsApp yang kita ada ataupun apa saja media-media sosial yang kita ada, pastikan dia boleh membawa kebaikan kepada kita dunia hingga akhirat. Yang tu je saya nak. Kalau tengok ada dalam grup tu merapu saja, merepek saja yang kita tak boleh nak nasihat dan kita tak boleh nak perbetulkan, maka ada baiknya untuk kita tinggalkan grup tersebut. Bukan niat kita untuk memutuskan silaturahim, sebab di luar sana kita masih boleh berkomunikasi dengan sahabat-sahabat yang duduk dalam grup tersebut. Cumanya kita nak menjaga hati kita, nak menjaga Salih Ahmad iman kita daripada dicerobohi, bahkan boleh menyebabkan nanti kita sendiri pun melakukan kemaksiatan tersebut. Wallahu alam, mudah-mudahan menjadi manfaat yang Terima kasih Ustaz. Tidaklah dikira memutuskan silaturahim kerana nak menyelamatkan diri daripada terjebak dengan perkara-perkara yang tidak elok. Dan sahabat-sahabat kita juga yang mungkin melihat kawan kita keluar dari grup itu, janganlah bersangka buruk, sangkalah baik. Mungkin ada sebab kenapa dia buat begitu dan pergilah tanya kenapa, ada tak benda yang tak kena menyebabkan dia keluar dari grup tersebut. Dan Ustaz, berkenaan dengan mengasingkan diri, keluarkan diri daripada satu kelompok yang mungkin tak bermanfaat seperti yang diceritakan sebentar tadi, dan kita ada kesinambungan dengan soalan tadi. Kita ambil soalan di Facebook dari sahabat kita, Puan Nurul Hidayah Saifuddin, dengan soalan yang ditanyakan, Assalamualaikum, wajarkah kita mengasingkan diri atau bersendirian kerana untuk mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan orang lain kerana sukar untuk mencari sahabat yang dermawan sekarang ini? Dan tambahnya mula, bagaimana cara untuk mencari sahabat yang dermawan, Ustaz? Mungkin ada tanda-tanda yang ada pada orang tersebut. Katanya sekian, terima kasih. Terima kasih juga Puan Nurul Hidayah Saifuddin atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan mengasingkan diri. Sebab susah dia kata nak cari sahabat yang dermawan di zaman kini. Silakan Ustaz. Baik, Allah Ustaz Syamad. Allah, bagus soalan tu Nurul Hidayah. Salih ala Muhammad. Sampai ke tahap kita rasa macam macam nak pindah duduklah hutan je lah Ustaz, kan? Duduk dalam hutan tu senang-senang seorang-seorang kawan dengan sahabat-sahabat kita dalam hutan. Ada rimau. Ada rimau kat dalam tu. Baik, Allah SWT. Tidaklah sampai ke tahap yang demikian. Sebab kita tak mampu untuk melepaskan diri daripada kita bermasyarakat. Bermasyarakat juga merupakan salah satu tuntutan dalam agama. Kita bermuamalah dengan Salih ala Muhammad, sahabat-sahabat. Kata Nabi SAW, cumanya Nabi SAW berpesan kepada kita, innallaha Salih ala Muhammad apa? Allahumma salli ala Muhammad, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Jadi dalam keadaan kita Salih ala Muhammad duduk dalam masyarakat, kita perlu berlaku ihsan. Dan di sana ada bimbingan alim ulama untuk mencari sahabat-sahabat yang baik. Tuan-tuan, bukan maksud kita terus mengasingkan diri sampai payah-payah saya tak tahu mana satu baik, mana satu jahat Ustaz. Salih ala Muhammad. Yang pertama, nilaian kita terhadap orang ialah apa yang dizahirkan kepada kita. Itu nilaian kita. Apa yang ada dalam hati dia kita tak tahu, tuan-tuan. Dan Allah tak suruh kita judge ataupun menghukum orang berdasarkan kepada apa yang ada dalam hati dia. Sebab kita tak tahu. Allah suruh kita menilai manusia hanya sekadar pada zahir dia saja. Umirtu an aqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yutuz zakat fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum Allah taala. Aku diperintahkan oleh Allah untuk merangi manusia sehingga dia mengucap dua kalimah syahadah, dia mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Apabila mereka melakukan demikian, maka terpeliharalah agama, terpelihara daripada-Ku Salih harta mereka, nyawa mereka, kecuali dengan hak Islam. Adapun apa yang ada dalam hati mereka, itu kembali kepada Allah. Jadi Nabi SAW pun ajar dekat kita menilai manusia ni hanya kepada zahir dia saja. Dalam hati kita tak tahu. Jadi kita carilah sahabat-sahabat yang baik, macam yang ulama menyebutkan. Nak cari sahabat ni, cari ni Salih Ahmad daripada 5 ni. Salih Ahmad. Nah, apabila kita nak milih sahabat atau menemani kita dalam menuntut ilmu untuk pekerjaan agama dunia ataupun tempat bermusafir, hendaklah mencari 5 ciri-ciri berikut. Yang pertama, yang sempurna akalnya. Kenapa cari yang sempurna akalnya? Maka tiada faedah kita bersahabat dengan orang yang kurang akalnya, kerana pada akhirnya akan bawa kepada perkelahian dan menyakitkan hati. Musuh yang berakal lebih baik daripada taulan yang
yang tak berakal, bodoh maksudnya. Suka cari gaduh dengan kita. Apa-apa semua tak kena, macam tu. Yang kedua, cari orang yang baik akhlak dan budi perangainya. Cari yang baik akhlak dan budi perangai. Maka janganlah bersahabat dengan orang yang buruk akhlaknya kerana tidak dapat mengawal marah dan nafsu mazmumah dia. Tak ada faedah juga. Kawan dengan orang ni suka marah-marah, suka apa sikit-sikit, sakit hati kita. Cari yang baik akhlak. Yang ketiga, cari orang-orang yang saleh. Maka jauhkan bersahabat dengan orang fasik yang sentiasa melakukan dosa kerana kita tak akan terlepas daripada kejahatan dia. Dan yang keempat, orang yang tidak cintakan dunia. Kerana bersahabat dengan orang yang sangat cintakan dunia, itu seperti racun yang akan membunuh kita. Dan yang kelima, cari orang yang sedik, yakni orang yang benar. You trust me, I trust you. Itu kan, kan? Kita cari orang yang trust ni, orang yang kita boleh percaya dekat dia. Kerana pada perkataan dan perbuatannya, dia bukan sakat, maksudnya orang ni terpercaya ni, apa yang dia cakap dia buat. Itu dia panggil orang percaya ni. Saya semak kan. Kerana jangan cari yang cakap tak serupa bikin. Kerana berdosa itu adalah ciri-ciri orang munafik. So kalau nak tengok, nak cari kawan ni, cari 5 ni lah. Orang sempurna akal, orang yang baik akhlak, orang yang saleh, orang yang tidak cintakan dunia, dan orang yang sedik pada perkataan dan perbuatan dia. InsyaAllah. Maksudnya jangan sampai mengasingkan diri. Ada di sana orang yang macam tu, cuma kita berkewajipan untuk memilih sahabat-sahabat yang baik. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Sempurna akal, baik akhlaknya, soleh tak cinta dunia dan benar jujur dalam kehidupan. 5 ciri sahabat yang perlu kita cari dalam kehidupan. Sidang penonton, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم. Alhamdulillah bertemu kembali sahabat-sahabat kita untuk kita meneruskan perbincangan kita, walaupun kita bersemangat lagi tapi sudah tak sedar sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Sebelum kita teruskan, bersama-sama kita baca dahulu berita terkini yang kita nak war-warkan kepada anda. Kita boleh lihat di skrin anda di rumah. Kalau kita lihat ada berita menunjukkan di situ puasa 20 jam. Sahabat kita yang bekerja di sebuah hotel di Gateway Bay di Island, sahabat kita puasa 20 jam. Tapi berbeza dengan kita di Malaysia, dan mungkin dia berada dalam satu suasana dan norma baru puasa pada tahun ini, Ramadan pada tahun ini 20 jam berpuasa. Jadi syukur kita di Malaysia tak sampai 20 jam, hanya berapa jam sahaja, itu pun kadang-kadang kita luntur semangat kita. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit Ustaz nak ada komen berkenaan dengan puasa 20 jam Ustaz. Dipersilakan. Cabaran lah. Cabaran Ustaz. Sebab tu bila kita melihat benda-benda macam ni, kita perlu bersyukur dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita. Betul Ustaz. Kita hanya berpuasa beberapa jam saja dan kita tidur pula beberapa jam waktu berpuasa tu. Subhanallah. Masya-Allah. Allah berikan kekuatan kepada sahabat-sahabat kita di Galway tadi ni. Di Island, insya-Allah. Galway Bay Island. Subhanallah. Kemudian Allah berikan kebaikan dan kekuatan kepada mereka untuk meneruskan puasa 20 jam. Cabaran sangat hebat. Cabaran sangat hebat. Yang baki tu 4 jam saja Ustaz. Allah. Oh, tu dia. Makan cukup-cukup 4 jam. Makan cukup-cukup. Baik. Okey, itu yang kita dapat kongsikan kepada anda untuk pembukaan pada pagi ini, untuk penutup untuk hujung kita perbincangan kita Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Baik, kita nak ambil soalan seterusnya di WhatsApp Tanyalah Ustaz dari sahabat kita yang bertanyakan soalan. Imran Syakir dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Bolehkah pahala sifat kedermawanan itu berterusan walaupun selepas meninggal dunia? Hal ini kerana antara pahala yang mengalir meskipun setelah kita mati, antaranya ialah sedekah jariah yang merupakan salah satu sifat dermawan.
Apakah pandangan Islam berkaitan hal ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih sahabat kita Tuan Imran Syakir di produser atas soalan yang ditanyakan. Jadi bagaimana Ustaz? Adakah katanya tadi pahala sifat itu juga boleh berterusan walaupun kita sudah tidak ada Ustaz? Ya, betul lah. Allahumma salli alaihi wasallam. Terima kasih kepada sahabat kita Imran Syakir daripada Port Dickson. Sesuai dengan apa yang Nabi SAW menyebutkan tentang idza mata ibni Adam, bila meninggal saja anak Adam, qata amali ila thalath, maka terputuslah seluruh daripada amalan-amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua al-ilmu intafaqu bih, yang ketiga waladun salih yang yad'ulah. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga ialah anak soleh yang mendoakan dia. Sedekah jariah ini dengan maksud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad boleh jadi dalam bentuk wakaf. Wakaf, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai contoh, ada pihak masjid yang nak buat apa-apa dekat masjid tersebut, maka dia wakafkan salli ala sayyidina Muhammad sebagai contoh lantai masjid ke, kapet masjid ke, kipas angin dekat masjid ke, bahkan tanah untuk didirikan masjid, tanah di madrasah sebagainya. Bentuk wakaf tersebut, selagi orang guna tempat tersebut, selagi orang menggunakan tanah tersebut, bangunan tersebut, selagi itu pahalanya berterusan sampai ke hari kiamat, walaupun dalam keadaan dia sudah pun meninggal dunia. Yang kedua ialah sedekah-sedekah yang diberikan, yang digunakan untuk manfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang dia bagi satu sedekah, tuan-tuan sekalian, orang tu membeli sesuatu atau menggunakan sesuatu, menggunakan duit tersebut untuk membeli sesuatu yang menjadi manfaat dalam kehidupan dia. Mudah-mudahan dia akan mendapat ganjaran yang berterusan. Maka tuan-tuan, kita kena rebut benda-benda yang macam ni. Kalau tuan-tuan tengok ada madrasah yang memerlukan kepada bantuan, tuan-tuan bagi dalam bentuk wakaf yang berkekalan. Tanya dekat dia, apa yang boleh saya bagi dalam bentuk yang berkekalan, yang boleh pakai sampai bila-bila. Dia kata, kami ni nak pasang tiles ni dekat untuk ruangan solat ni. Cepat-cepat dapat, cepat-cepat buat. Kami nak buat bangunan ni, cepat-cepat buat. Sebab selagi orang menggunakan bangunan tersebut, selagi itu ganjaran pahala dia tak berhenti-berhenti untuk sampai dekat dia. Budak-budak baca Quran dekat dalam tu, orang yang sembahyang dekat dalam tu, sebagainya, subhanallah, maka ganjaran-ganjaran macam ni yang kita perlu rebut dalam kehidupan kita, supaya kita tak akan terus mendapat ganjarannya walaupun kita telah kembali ke rahmatullah. Ini kena usahalah untuk dapat sikit, insya-Allah. Mudah-mudahan, mudah-mudahan dan ia berterusan walaupun setelah kita tak ada. Itu yang sangat bermanfaat, amalan yang sentiasa mengalir. Baik sidang penonton yang berbahagia dan dirahmati Allah, kalau kita lihat pula soalan di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita, dia bertanya dari Puan Faridah Hanim Samsudin, katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, ada 2 soalan di sini. Apakah bentuk sedekah yang paling afdal di dalam dunia masa kini? Berbeza dengan pada zaman Rasulullah SAW dahulu. Dan soalan yang kedua, bagaimanakah cara terbaik untuk bersedekah, sama ada secara terang-terangan atau secara sembunyi, supaya menyenangkan hati kita sebagai penderma? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Puan Faridah Hanim Samsudin atas soalan yang ditanyakan. 2 soalan yang unik pada pagi ini. Yang pertama, apa sedekah yang terbaik zaman kini katanya 2020 ini, dan yang kedua, bagaimana cara terbaik bersedekah, terang-terang mahupun secara sembunyi, atau kedua-duanya ada orang panggil sebagai pro-nya di situ, benda yang baik dalam kedua-duanya. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sungguh dalam keadaan kita menjalin kehidupan kita, suasananya berubah dari masa ke semasa. Mungkin dulu salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita nak bersedekah, kita kena pergi cari orang tersebut dan kita sedekahkan. Betul, sekarang ni dah tak payah jumpa orang tersebut, kita boleh sedekah secara online saja. Itu di antara perubahan-perubahan teknologi yang ada, atau perubahan-perubahan yang ada fleksibilitinya dalam agama. Sebagai contohnya sekarang ni, salli ala sayyidina Muhammad, orang nak bayar zakat fitrah, kan, zakat fitrah. Kalau dulu kita kena pergi jumpa orang dengan zakat fitrah tersebut, kita serahkan zakat dengan akad dan sebagainya. Tapi waktu PKP ni kita dah tak payah untuk berjumpa dengan amil zakat, kita madai secara online saja. Ini perubahan-perubahan yang berlaku dalam kehidupan kita yang sesuai dengan masalah ataupun keadaan masyarakat terkini. Jadi subhanallah, cuma saya nak petik ada satu hadis Nabi SAW, hadis muttafaqun alaih, iaitulah Rasulullah seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sedekah yang mana satukah yang paling besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Nabi SAW pun menjawab. Tuan-tuan, poin yang tuan-tuan boleh letakkan dalam salli ala sayyidina Muhammad dalam catatan tuan-tuan. Baginda SAW menjawab, apakah sedekah yang paling besar ganjaran dia? Yang pertama, kamu bersedekah sedangkan ketika kamu masih berada dalam keadaan sihat. Sedekah waktu tengah sihat.
Apa maksud setengah waktu tengah sihat? Waktu kita tengah sihat ni kita punya planning macam-macam. Oh, nak buat yang tu, nak buat ini, nak pergi sana, nak pergi sini, pergi sini. Kan? Tapi ada orang yang waktu dia sihat ni, yang dia punya perancangan macam-macam, inilah waktu yang dia sedekah. Ini merupakan sedekah yang paling hebat. Yang kedua, orang yang tamak kepada harta. Dia tengah tamak harta, dia tengah seronok dapat harta ni, dia tengah faham tak ni, tengah syok dapat harta ni. Orang ni sedekah, tapi sangat susah waktu tu sebab dia sedang tamak. Betul. Yang ketiga, orang yang Allahumma salli ala Muhammad ada perasaan takut untuk jadi miskin. Dia takut kalau dia sedekah gini, yang ni je yang dia ada. Ada seorang sahabat saya, Da'i Salih Ahmad dan semua sahabat, dia meniaga kampung-kampung je. Dia meniaga, tapi produknya dibeli oleh syarikat yang besar. Walaupun dia meniaga kat kampung, Salih Ahmad, dan syarikat tersebut terpaksa hutang dengan dia sampai 200,000 lebih. Dia ni orang kampung saja, tapi hidup dia tenang aja walaupun dalam keadaan syarikat besar hutang dia sebagainya. Hidup tenang. Saya tanya dia, apa tips dia yang hidup boleh tenang, yang macam tak, kalau kita ni orang hutang sampai 200,000 ni rasa macam habis kan. Tapi dia relax. Dia kata apa? Bila rasa macam susah, rasa macam tak ada, waktu itulah sedekah. Bila rasa macam dah tak ada ni, waktu itulah sedekah. Pasal apa? Sebab Allah janji, Nabi SAW sebut tak akan berkurang harta orang sedekah. Allah sebut tak akan berkurang harta orang sedekah. Nak percaya tak cakap Allah tu? Kalau percaya, sedekah. Sungguh Allah jaga. Dia kata subhanallah. Tu keyakinan tu. Tapi ada orang yang subhanallah, bila dia dah rasa macam dia tak ada ni, waktu tu dia, oh ya Allah, orang yang boleh bagi, tu yang paling baik. Salih Ahmad. Kemudian Salih Ahmad dan bercita-cita untuk jadi kaya sebagainya. Tu di antara subhanallah Salih Ahmad tuan-tuan yang dia kena, lagi dia ada cita-cita nak kaya, lagi tu dia sedekah. Jadi tuan-tuan, Salih Ahmad, jadi afdalnya bersedekah ni sesuai dengan waktu dia. Sesuai dengan waktu dia. Maka tuan-tuan Salih Alaihi Ahmad, carilah jalan-jalan untuk kita banyak bersedekah dalam hidup kita, kerana orang yang mati Allah sebut dalam Quran, dia minta nak keluar ke dunia, dia tak minta nak semayang, tak minta nak buat apa, dia minta untuk bersedekah, menunjukkan betapa besarnya ganjaran sedekah. Seandainya dia tahu kelebihan-kelebihan, pasti dia akan jadi orang yang paling dermawan. Wallahu a'lam. Terbaik jawapan yang diberikan Ustaz sebentar tadi. Sidang penonton yang dirahmati Allah, seburuk-buruk manusia adalah manusia, bukanlah mereka yang tidak boleh mencari sahabat, tetapi adalah manusia yang sudah pun mempunyai sahabat tetapi mensia-siakan sahabatnya. Dan kita kira ucapan Ustaz sebentar tadi sebagai kesimpulan untuk perbincangan kita pada pagi ini berkenaan dengan sahabatku dermawan, dan kita nak tutup dengan doa ringkas pada pagi ini, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sidang penonton, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang membawa maksud orang yang beriman hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tenteram. Jangan lupa esok saksikan Tanyalah Ustaz bersama dengan Da'i Hilman, moderatornya, bersama dengan ahli panel Ustaz Ahmad Fuad Mukhtar dengan kupasan tentang cintai Allah, hilang resah. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.